Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni pada kelas pertama pada batch 9.0 kan. Jadi yang pertama sekali saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Amirullah. Saya belajar dekat semasa saya tingkatan 2, semasa saya tingkatan 1, habis sekolah rendah, saya terus masuk pondok di Kelantan. Dan saya berasal daripada Kelantan. Saya berasal daripada Kelantan. Saya belajar di pondok Ribat Mustafa di Kelantan. Siapa yang kenal Ustaz Maizat? Ada yang kenal Ustaz Maizat. Saya belajar dekat pondok dia selama 2 tahun. Semasa saya tingkatan 2, saya cerita sikit pasal diri saya lah dulu. Semasa saya tingkatan 2, saya sambung belajar dekat Yaman, Hadramaut, tempat Habib Muhammad bin Aqil, dekat Seiun. Saya menuntut ilmu dekat Yaman lebih kurang 5 tahun, 4 tahun lebih saya dekat Yaman, dekat Seiun, sampailah umur saya, sampailah tahun 2020. Saya balik di Malaysia masa COVID. Saya balik disebabkan COVID lah. Saya balik disebabkan COVID. Jadi insyaAllah kita akan belajar pada kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini, saya akan terang dulu kitab yang kita akan belajar. Kitab berkaitan yang dikongsikan tentang masalah-masalah fiqh. Tentang masalah-masalah fiqh yang menceritakan tentang bab bersuci, yang menceritakan masalah haid, menceritakan tentang najis, menceritakan tentang wudu, menceritakan tentang macam mana kita nak mandi hadas besar. Di sini ceritakan tentang babut taharah. Bab bersuci. Bab kita bersuci, kita akan cerita pada kitab fiqh, kitab Safinatun Najah yang diberikan Safinatun Najah. Ada juga di dalam kitab ini menceritakan tentang bab solat, macam mana cara solat kita, adakah perlu qadha ataupun adakah perlu kita sujud sahwi, macam mana kita nak jamak solat, macam mana kita nak buat, itu semua diceritakan pada masalah-masalah fiqh. Ini pentingnya kita ni kena belajar 3 ilmu. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu adab. Jadi kita perlu belajar yang mana Nabi kata talabul ilmi fariidatun 'alal kullil muslim. Belajar ilmu agama dituntut pada setiap orang muslim. Bukan kita kena hantar anak kita saja. Kita sendiri pun kena belajar. Faham tak? Sekurang-kurangnya kita tahu basic. Sekurang-kurangnya selalu tok guru saya kata macam mana? Selalu tok guru saya kata jika kita tak boleh beri manfaat kepada orang, kita jangan beri mudarat pada orang. Jika kita tak boleh beri ilmu kepada orang, kita jaga diri kita sendiri. Nabi kata talabul ilmi fariidatun 'alal kullil muslim. Panggil menuntut ilmu ini dituntut bagi setiap orang muslim. Kita bukan nak bagi anak kita saja, kita sendiri pun perlu tuntut ilmu. Betul tak? Okey. Apa lagi Nabi kata juga utlubul ilma walau bisin. Nabi kata dalam satu hadis, Nabi berkata utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di benua Cina. Kenapa Nabi sebut Cina? Itulah pentingnya orang berilmu ni. Pentingnya kita kena ada ilmu. Pentingnya kita belajar ilmu agama. Sebab apa? Syaitan lebih takut seorang orang yang berilmu daripada 1000 orang abid. Syaitan lebih takut daripada seorang yang berilmu daripada 1000 orang yang beribadat. Sebab kadang-kadang kita beribadat tanpa ilmu, ibadat kita tak sah. Tapi orang yang berilmu ni dia tahu hukum hakam. Tapi kita kena tengok juga orang yang tahu hukum hakam ini adalah lebih bahaya. Ulama-ulama paling takut, pada ulama-ulama dulu paling takut jika orang panggil apa? Ulama paling takut jika soalan yang ditanya ataupun soalan yang dilontarkan tidak boleh dijawab. Itu apabila kita tak boleh jawab soalan, apabila kita nak orang panggil apa, kita tak boleh jawab soalan ataupun masalah yang kita tak tahu kan, walaupun kita dah belajar tapi kita syak, kita ragu-ragu ataupun kita was-was dengan apa yang orang tanya, kita jangan mudah-mudah nak jawab. Dulu Imam Maliki, ketua-ketua para mazhab, ditanyakan
20 soalan. Tapi dia dah ketua para mazhab, tapi dia mampu jawab 2 soalan je. Selebih soalan lagi dia kata wallahu a'lam. Sungguhnya Allah lebih mengetahui. Jadi kita perlu jaga diri kita daripada kalau kita tak cakap, kita takut rasa malu. Orang kata, oh kau dah belajar tapi kau tak mampu nak jawab soalan aku. Walaupun orang cakap macam tu, biar. Yang paling bahaya lagi, kita jawab soalan orang. Dia berpegang dengan apa yang kita jawab, sedangkan kita jawab tu salah. Dia sampaikan kepada orang lain, semua berpegang benda yang salah. Itu ulama paling takut. Faham? Jadi kita perlu teliti pada ilmu, insya-Allah. Kita faham betul-betul yang mana hadir dalam kelas saya cakap terus, kita akan buat sesi macam ni. Kita akan belajar dulu 15 minit terakhir, saya akan buka soalan untuk pelajar tanya soalan lah. Boleh type, boleh message, saya akan baca dan saya akan jawab insya-Allah. Yang mana tak sempat saya nak jawab, boleh PM saya dalam Telegram. InsyaAllah kalau saya ada masa, saya akan jawab. Okay. Sambung balik pada hadis tadi, utlubul ilma walau bisin. Nabi kata, belajarlah ilmu walaupun kamu di benua Cina. Maksudnya macam mana? Kena belajar kat Cina ke? Bukan. Kita perlu, apa maksud hadis Nabi kata, belajarlah ilmu agama walaupun kamu di benua Cina. Maksudnya perjalanan ataupun tempoh yang panjang antara Arab dengan Cina itu adalah tempoh yang panjang. Ataupun perjalanan yang panjang. Maksud Nabi yang dia katakan, walaupun kamu berada di mana, kamu belajarlah ilmu. Sekarang ni kita mudah, Alhamdulillah kita mudah. Sekarang kita belajar ikut Google Meet, tak perlu pergi menuntut jauh-jauh, tak perlu pergi jauh-jauh, ada kemudahan. Jadi kemudahan ni lah kita ambil dengan betul-betul lah. InsyaAllah, saya dah cerita sedikit kat mana saya belajar, yang itu mudah je untuk ilmu kita faham, untuk kita lebih faham pada ilmu. Sebelum kita niat, sebelum kita belajar, kita pasang niat. Ya Allah, beri aku kefahaman ilmu. Ya Allah, beri aku kefahaman ilmu. Sebab kadang-kadang kita belajar, kita tak faham. Kita susah faham. Kita doa dulu, semoga Allah beri kefahaman. Yang mana tak faham dalam kelas saya, akak-akak atau abang-abang semua boleh terus tanyalah. Terus tanya ataupun nak huraikan. Kita tak perlu nak lajukan. Kita tak perlu lajukan untuk baca kitab. Ustaz, kita dah berapa kelas ni, saya tengok bab yang sama je. Semasa saya duduk kat Yaman dulu, saya cerita sedikit lagi. Semasa saya duduk kat Yaman, saya ambil masa satu kitab tu, saya belajar ulang 3 kali. Dia bukan tengok pada kita perasaan kita. Kalau sekarang, kalau kita kat Malaysia kan, dia tengok result kita okey, boleh pergi jauh lah. Kat Yaman tak. Yaman dia try kita dengan mulut ke mulut. Kalau macam mana hukum dia berlaku macam ni. Macam mana keadaan berlaku macam ni. Tatbiqul ilm itu penting. Kita nak belajar cepat-cepat tak perlu. Kita belajar cepat-cepat. Sedangkan orang tanya soalan, kita tak boleh jawab. Bukan itu yang kita nak apabila kita belajar. Tapi kalau kita tak boleh, macam saya cakap, kita tak boleh beri manfaat kepada orang. Maksudnya kita tak boleh beri manfaat macam mana? Kita tak mampu. Ataupun kita tak mampu nak beritahu orang lain. Sekadar kita nak jaga diri kita sendiri. Macam mana kita nak jaga diri kita sendiri kalaupun kita sendiri pun tak faham apa yang kita belajar. Jadi insyaAllah kita slow-slow lah. Kita sama-sama faham apa yang kita menuntut. Yang mana tak faham boleh bertanya terus. InsyaAllah yang mana saya boleh jawab, saya akan jawab. Ada yang tanya ni apa ni? Wassalam, tolong jawab rasa boleh share link yang admin bagi kat WhatsApp. Boleh family saja link ada kat grup WhatsApp. Itu saya tak tahu. Admin boleh chat tak? Admin boleh tolong mesej kat sini tak? Admin ada dalam ni dia yang untuk share link kat family tu saya tak berapa pasti yang tu. Boleh saya rasanya? Boleh share untuk family. Ada admin. Macam mana? Link tu boleh forward kepada family. Link tu family sahaja. Okay. Admin kata link tu siapa yang nak share kat family tu forward je link tu. Kan semua dapat link daripada WhatsApp kan, forward dekat family masing-masing yang mana nak dapat hadir. Kejap lagi kita akan mula kelas. Apa lagi penerangan yang sedikit saya nak ceritakan. Itulah. Jadi kita tanamkan ilmu ataupun kita niatlah masing-masing dulu. Saya akan ajar baca doa sebelum kita hadir kelas dan doa sebelum kita tutup kelas, tutup majlis, kita selalu baca doa ni. Kelas best yang saya belajar sebelum ni, saya akan buat semua perkara ni. Okay, macam saya cakap tadi,
Kita akan mula kelas kita. Yang mana nak bertanya soalan, tanya dulu. Saya akan jawab. Ahlan wa sahlan. Yang mana baru hadir, ahlan wa sahlan. InsyaAllah Allah permudahkan segala urusan. Terima kasih kerana hadir pada pagi ini. Hari ini adalah hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Ketua-ketua bagi hari. Ketua-ketua penghulu-penghulu bagi hari adalah hari Jumaat. Penghulu-penghulu bagi bulan adalah bulan Ramadan. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu sebelum kita masuk ke belajar. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hattu tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Safinatun Najah, kitab yang diberikan nama Safinatun Najah, yang dikarangkan oleh Sayyid Ahmad bin Umar Syafiri. Yang dikarangkan ataupun penarang kitab ini yang bernama Sayyid Umar bin Umar Syafiri. Okey, apa yang diterangkan saya dah ceritakan, yang menerangkan daripada kitab fiqh ini menerangkan masalah-masalah. Macam mana jika berlaku macam ini, macam mana cara penyelesaian dia. Okey. Turun bawah. Slide bawah sikit. Okay, saya baca kat sini. Dia ada tulis kat sini, ni yang siapa nak baca masing-masing secara penuh pun boleh. Ni saya baca sedikit saja penerangan ataupun biodata pengarang kitab. Safinatun Najah merupakan karya seorang ulama besar dari Yaman. Pengarang kitab ini daripada Yaman. Dia lahir daripada Yaman yang bernama Syekh Salim bin Abdullah bin Said bin Su'ad Al-Hadrami. Al-Hadrami ni apa? Kalau dekat Yaman ataupun kabilah-kabilah Arab, dia bukan macam Malaysia. Malaysia disandarkan dengan nama kabilah. Seperti Al-Yaman Hadramaut. Kota 1000 ulama. Hadramaut ini, tapi sebab dia orang alim dekat sana, dia digelarkan Al-Hadrami. Sama juga macam orang belajar dekat Al-Azhar. Dia panggil gelaran dia Al-Misri. Itu Arab ni dia ada nama sandaran dia. Tapi kat Malaysia biasa tak adalah. Kalau kita nama gelaran lah, boleh dikatakan nama gelaran. Okay. Ini lebih dikenalkan dengan nama Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Itu nama yang digelarkan ataupun lebih famous lah. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dilahirkan di sebuah desa bernama Ashabu di Lambah Hadramaut, Yaman, yang merupakan tempat lahirnya ramai para ulama yang termuka, alim dan zuhud. Itu adalah nama dan tempat kelahiran beliau ataupun tempat kelahiran ulama tersebut. Itu adalah nanti boleh baca masing-masing lebih detail lagi penyelidik ataupun dakwah. Kita tak akan kongsikan banyak sebab kita akan jimatkan masa untuk kita baca pada kitab bersuci. Okey, yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Minta fokus semua yang mana tak dapat hadir, pada sahabat-sahabat kita yang tak dapat hadir first class ni, kita ada recording, nanti boleh tengok balik lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ulama memulakan kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim? Dan kenapa dia bermula dengan bersuci? Kenapa dia bermula dengan bab bersuci? Kenapa dia mula dengan bab yang bersuci? Kenapa dia tak mulakan dengan bab solat terus? Kenapa dia tak mulakan dengan bab puasa terus? InsyaAllah saya akan huraikan. Kerana ulama memulakan bismillahirrahmanirrahim kerana dua sebab. Li'iktidak li sunnati Rasulillah, kerana mengikut sunnah Rasulullah, memuliakan sunnah Rasulullah. Oleh itu, ataupun ambil berkat daripada sunnah Rasulullah, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan sebab yang kedua, iktidak il Quran. Sebab yang kedua, mengikut Al-Quran. Faham? Antara sebab yang kedua, kenapa pengarang kitab mulakan kitabnya dengan bismillah, kerana mengikut Al-Quran. Apa kalau kita buka Al-Quran, kita nampak sebelum surah Al-Fatihah ada ayat bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia mulakan kitab, dia ambil tabarruk, mengambil barakah daripada mengikut ayat Al-Quran, mengikut daripada kitab Al-Quran. Jadi dia buat juga buku dia ataupun ulama ini, dia karangkan buku dia juga dengan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Okay, itu illah ataupun itu sebab kenapa ulama mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Safinatun Najah, bahagian bersuci. Kenapa ulama memulakan dengan bahagian bersuci? Kenapa dia tak mula dengan bab solat dulu? Sebab apa? At-taharatu minal ula. Sebab apa bukan? Sebab bersuci ini adalah perlu kita ada dulu.
sebelum kita nak solat, kita perlu bersuci dulu. Sebelum kita nak berpuasa ataupun semua ibadat yang perlu kita lakukan, semestinya kita bersuci. Macam saya cakap, dalam bab bersuci ini dia menceritakan tentang wanita haid. Dia menceritakan tentang macam mana kita nak istinja dengan batu. Dia menceritakan cara mana kita nak berwuduk. Kalau kita nak solat, kita perlu ada wuduk. Faham tak? Jadi kita perlu tahu hukum bersuci dulu. Barulah kita boleh masuk pada bab yang lain. Faham? Okey. Turun bawah, slide bawah. Kalau tak faham, kalau student yang kurang jelas, boleh info teruslah. InsyaAllah, saya nak semua student faham. Slide bawah lagi. Dekat sini kita dah belajar ataupun dekat sini kita tak nak huraikan sangat. Ini berkaitan dengan bab tauhid lah. Berkaitan dengan bab tauhid, kita dah nak masuk dalam sangat, kita sekadar baca saja. Kita sekadar baca sebab matlamat kita ataupun tujuan kita belajar kitab ni untuk belajar kitab fiqh. Okey, saya akan baca juga, saya akan terang ada bab yang mana kita perlu terangan, kita terang. Okey, rukun Islam. Rukun Islam yang pertama uraikan dalam kitab ini adalah rukun Islam. Rukun Islam ini ibarat macam mana? Ibarat dia seperti kita buat rumah. Kalau kita buat rumah tak ada tiang, macam mana? Saya bagi ibarat. Kita buat rumah tapi tak ada tiang, macam mana? Tak sempurnalah rumah tu. Tak kukuhlah rumah, tak kukuhlah rumah tu. Sama juga dengan rukun Islam. Kita perlu ada 5 perkara ini. Barulah Islam kita kukuh. Barulah kita dapat hakikatul Islam. Itulah sama juga dengan ibarat macam kita bina satu rumah. Kita bina satu rumah tanpa ada tiang. Macam mana rumah kita? Goyang rumah kita. Ada share slide? Ada. Kena orang panggil apa ni? Kena full screen kan slide ni. Yang mana tak dapat buku, yang mana tak ada kitab tu, boleh tengok dekat screen dulu ataupun buku dia tak sampai lagi, boleh tengok dekat screen dulu. Saya sendiri pun saya tengok kat screen. Kat screen. Okey, rukun Islam yang pertama bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Kita bersyahadat tanda kita orang itu Islam. Walaupun dia orang panggil apa? Macam kita tengok orang kata, saya tak solat, saya tak puasa, tapi saya ada syahadat, saya Islam, betul Islam. Itulah saya kata, seperti rumah tak ada tiang, macam mana? Memang dia rumah lagi, kita tak panggil benda tu lain, kita tetap dipanggil rumah. Tapi kita panggil rumah yang tak sempurna. Sama juga dalam rukun Islam. Dia syahadat tapi dia tak solat. Itulah juga. Ada Islam tapi dia tak sempurna Islam ni. Orang cukup sempurna Islam, dia kena pegang pada rukun Islam 5 ini. Yang pertama apa? Syahadat. Apa itu syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah syahadat. Itu adalah syahadat. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kita baca tak banyak sangat pada rukun Islam. Rukun Islam ni kita dah belajar daripada kecil lagi. Jadi kita pun just lalu macam tu sajalah. Kita lalu daripada rukun Islam, rukun iman dan al-ihsan. Okey, yang kedua, mendirikan solat. Mendirikan solat maksudnya kat sini iqamatu wal lazim wal istimrar. Kalau bahasa Arab istilah dia kata al-lazim wal istimrar. Maksudnya apa? Kita mendirikan solat secara berterusan. Bukannya masuk kita solat zuhur hari ni, esok kita tak solat zuhur. Bukannya masuk kita solat zuhur pagi, kita solat zuhur tengah hari. Lepas tu asar kita tak solat, maghrib kita solat tak. Maksud dia kat sini, mendirikan dia kat sini, al-lazim wal istimrar. Kita mendirikan secara berterusan. Kita mendirikan solat. Itu yang kedua pada rukun Islam. Apa itu solat? Kalau orang tanya kita, apa itu solat? Solat itu muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Solat itu kita mula dengan takbir, kita masuk solat Allahu Akbar, kita mula dengan takbir kan. Wa mukhtatamatun bitaslim, dan kita khatamkan ataupun akhir pada solat kita akhirkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah solat. Faham? Kalau orang tanya solat tu apa solat? Itulah solat. Kita mula dengan takbir, kita akhirkan dengan salam. Itu rukun yang kedua pada rukun Islam.
Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang ketiga mengeluarkan zakat daripada segi zakat badan ataupun zakat duit ataupun zakat gelang emas ataupun zakat peliharaan. Itu kita akan belajar pada bab zakat nanti, kita akan belajar lebih detail lagi lah. Kita akan belajar lebih detail macam mana kalau orang yang perlu tak dia bayar zakat, sampai tak nisab, sampai tak 1 tahun, sampai tak hold dia. Itu ada hukum hakam semua. Itulah kita cerita tentang dalam bab fiqh ini. Kita jangan tergesa-gesa, insya-Allah kita akan sampai pada bab masing-masing lah. Bab tersendiri dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Kita dituntutkan berpuasa 1 bulan je dalam setahun. 11 bulan kita makan, 11 bulan kita makan, 1 bulan sahaja kita dituntutkan puasa. Sekarang kita duduk pada bulan dah nak masuk Syaban, kita dah nak masuk Syaban, nak masuk Syaban, dan kita nak masuk Ramadan. Kita dah nak masuk Ramadan, kita dituntutkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa yang selalu kita kena ulang selalu. Ya Allah, berkatkan aku pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulama-ulama pada dahulu dia dah puasa daripada bulan Rajab lagi. Dia dah puasa bulan Rajab, bulan Syawal, bulan Rajab, bulan Sya'ban, terus ke bulan Ramadan. Itu ulama-ulama dulu. Tapi kita yang patut ataupun yang wajib dituntut ataupun mengikut syariat Islam, kita wajib puasa 1 bulan setahun. 11 bulan kita makan, 1 bulan je kita tak makan. Ada hukum hakam juga. Macam mana kalau orang tak mampu, ada juga hukum hakam. Kita akan terangkan nanti insya-Allah. Yang kelima, yang terakhir, menunaikan haji di Baitullah bagi sesiapa yang berkemampuan. Di mana Baitullah? Apa maksud Baitullah kat sini? Baitullah maksud kat sini Kaabah. Kita menunaikan haji di Baitullah di Kaabah bagi sesiapa yang berkemampuan, bagi siapa yang mampu sahaja. Maksudnya Ustaz, saya dah buat semua dah rukun Islam ni. Saya dah keluarkan zakat, saya dah puasa, saya dah solat, saya ada syahadat, tapi saya tak pergi haji. Adakah Islam saya sempurna? Tengok syarat dia. Apa dia kata? Jika orang bermampu sahaja. Maksudnya mampu macam mana? Mampu kat sini panjang huraian pada bab haji. Jika mampu kat sini, ada duit pergi balik. Dia nak pergi, ada duit. Nak balik semula ke Malaysia pun ada duit. Semasa tempoh dia pergi tu, contoh, dia ambil package, contohlah saya bagi contoh, dia ambil package 10,000. Semasa dia duduk 2 minggu kat sana, dia ada duit untuk dia makan. Okey, cukup. Maksudnya dia mampulah. Dan termasuk juga mampu, dia seorang lelaki contoh. Dia pergi seorang je. Anak bini dia, anak isteri dia dekat rumah. Dia kena bagi duit untuk 2 minggu terus. Kalau dia dah mampu untuk pergi. Untuk dia makan kat sana pun boleh. Tapi anak bini dia ataupun anak isteri dia kat rumah tak boleh makan. Maka dia bukan daripada golongan orang yang mampu lagi. Itu kita akan belajar lebih detail lagi pada bab haji nanti. InsyaAllah. Boleh slide bawah. Tadi rukun Islam. Sekarang kita nak ceritakan tentang rukun iman. Apa rukun iman? Apa iman ini kita perlu yakin. Iman ini kita perlu yakin. Yakin dengan Allah. Yakin dengan kepada para malaikat yang diutuskan oleh Allah. Iman ini, rukun iman ini, iman manusia ni dia lain. Iman dia terbagi pada 3. Iman manusia, iman malaikat, iman para anbiya. Iman manusia ni iman naik turun. Itulah kita kadang-kadang pagi kita buat maksiat. Semalam kita taubat. Tengah hari kita buat maksiat. Malam kita taubat. Sebab iman kita apa? Iman kita ni naik turun. Iman kita naik turun. Jadi itulah iman manusia. Iman malaikat ni dia selalu dia macam tu je. Dia duduk situ je. Allah cerita dia macam tu, iman dia macam tu je. Dia tak bergerak, tak naik pun tak turun pun tak. Itu iman para malaikat. Tapi iman para anbiya, iman para nabi-nabi ni selalu angkat, selalu ke atas. Selalu naik. Iman para anbiya ni dia tak ada naik turun. Dia selalu naik je. Cuma iman manusia saja dia naik turun. Itulah iman. Apa iman? Itu adalah iman. Apabila kita rukun iman ni kita beriman. Maksudnya kita yakin. Kita beriman kepada Allah. Yang pertama, antuk minubillah. Kita beriman kepada Allah. Maksudnya kita beriman kepada Allah macam mana? Kita beriman adanya Allah. Kita beriman adanya Allah. Sungguhnya Allah ada. Kita beriman dengan sifat-sifat 20.
wajib bagi Allah, sifat mustahil 20 bagi Allah, sifat jaiz, sifat harus bagi Allah itu ada satu. Itu kita kena beriman. Kita perlu beriman, atau maksudnya lebih detail kita perlu yakin. Yang lebih detail lagi, kita perlu beriman. Dia kata beriman kepada Allah. Kita perlu yakin dengan adanya Allah. Orang kata, kalau Allah ada, dekat mana Allah? Persoalan. Kalau Allah ada, dekat mana Allah? Jawapannya, Allah mawjud bilal makan. Allah ada tapi tak bertempat. Allah ada tapi tak bertempat. Itu sahaja jawapan. Hati-hati. Sesiapa yang belajar ilmu tauhid ni, kita perlu jaga akidah kita. Sebab kalau terpesong sedikit, bahaya ilmu tauhid ni sedikit bahayalah. Kadang-kadang dia boleh menjadikan otak kita gila sikit. Sebab itulah, bagi orang yang nak belajar ilmu fiqh, dia perlu teliti betul-betul. Dia tak boleh nak boleh sambil dengar, kalau dengar dalam mengantuk tak boleh. Ilmu tauhid ni dia sukarlah sedikit. Dia berkaitan dengan akidah kita kan. Takut salah nanti lari akidah, susah. Jadi itu untuk penerangan yang pertama pada rukun iman. Beriman kepada para malaikatnya. Kita yang kedua, kita beriman kepada para malaikatnya. Allah dah ciptakan para malaikat. Berapakah bilangan para malaikat? Bilangan para malaikat, la tuhsa adada illallah. Tidak ada hitungan ataupun kita tak akan tahu bilangan malaikat kecuali Allah sahaja. Kita tak tahu. Kita tak tahu bilangan malaikat ni ada berapa, kita tak tahu. Allah sahaja tahu bilangan malaikat ni ada. Boleh share link dengan family hari tu, Ustaz dah bagi tahu boleh share. Boleh share. Nanti terus share lah link yang akan dapat dalam grup WhatsApp tu, share dekat family terus. Okay. Itu yang pertama. Itu yang kedua, para malaikat ini kita tak tahu golongan dia ataupun kita tak tahu. Allah menciptakan malaikat khas untuk sujud saja. Allah menciptakan malaikat khusus untuk rukuk saja. Jadi bilangan malaikat terlalu banyak sampai kita tak tahu malaikat ni ada berapa. Jadi tapi yang wajib kita tahu, wajib kita beriman, wajib kita tafsir. Waalaikumsalam. Wajib kita tafsir 10 sahaja malaikat. Ini semua ni kita dah belajar masa kita tadika lagi. Ada Jibril, wa Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakib, Rakib, Atib. Itu kita dah belajar lah. Pekerjaan-pekerjaan dia. Semua dah kita dah belajar. Jadi ini kita wajib, kita perlu beriman kepada 10 malaikat ni. Jadi malaikat ni banyak tapi yang ini kita wajib beriman. Faham tak? Jadi malaikat ini dia tak bermaksiat kepada Allah. Allah ciptakan dia tak bermaksiat kepada Allah, bukan macam manusia. Malaikat ini dia tak bermaksiat kepada Allah dan diciptakan daripada nur. Malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Itu adalah malaikat. Jadi maksudnya apa kat sini? Kita beriman, kita yakin dengan adanya para malaikat. Itulah maksudnya kita beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab ini ada 104. Kitab ini ada 104. Tapi yang diturunkan, yang dimasyhur, yang selalu kita tahu ada 4 sahajalah. Yang kita tahu, tapi keseluruhan kitab ini ada 104. Seluruhan kitab ada 104. Tapi yang kita tahu, yang biasa kita dengar Zabur, Injil, Taurat dan Al-Quran sahaja kita tahu. Yang diturunkan daripada Nabi Zabur, yang diturunkan daripada Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Quranul Karim pada Nabi kita, pada zaman kita sekarang. Itulah kita baca Al-Quranul Karim. Faham? Jadi itu adalah kitab-kitab kita perlu beriman. Maksud beriman ni apa? Macam saya cakap tadi, kita perlu yakin. Kita yakin bahawa kita perlu yakin bahawa kitab-kitab ni adalah ada. Bukan kitab ni benda gaib, bukan kitab ni semata-mata saja, memang ada. Kita perlu beriman macam tu. Okey. Yang keempat, beriman kepada para rasulnya. Beriman kepada para rasul. Setiap umat diturunkan para rasul. Zaman umat dulu diturunkan Nabi Isa. Zaman Nabi dulu diturunkan Nabi Nuh. Zaman dulu diturunkan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, semua Nabi-Nabi. Sampai kita Khatimul Anbiya. Akhir ataupun tak ada Nabi dah lepas ni. Tak ada Nabi, maksudnya kita pada akhir zaman. Akhir zaman dah kita ni. Lepas ni tak ada Nabi dah. Macam dulu Nabi Isa, lepas tu ada Nabi Musa, lepas tu datang Nabi lain. Sampailah pada zaman kita Nabi Muhammad. Khatimul Anbiya. Penutup segala Nabi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tujuan Nabi diutuskan apakah tujuan Rasul atau tujuan Nabi diutuskan kepada dunia ni?
Apa tujuan dia? Tujuan Nabi diutuskan kerana untuk memberi petunjuk atau memberi hidayah kepada kita. Faham tak? Dia beri petunjuk kepada kita untuk mengikut jalan yang lurus lah. Itu pekerjaan Nabi. Itulah pekerjaan Nabi SAW. Pada Nabi-Nabi pun itu saja tujuan dia. Nabi Nuh mendakwah ataupun berdakwah dengan umat dia selama 950 tahun. Umur yang diberikan oleh Allah 900, itu yang umur lebih lagi. Tapi yang dia berdakwah 950 tahun. Jadi itulah para rasul, tugas-tugas atau pekerja-kerja para rasul. Ada dalam tu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utuskan para nabi ini kecuali untuk sekalian alam. Itulah maksudnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utuskan para nabi ini kecuali untuk mentarbiahkan rahmatul lil alamin, untuk mentarbiahkan sekalian alam. Faham? Itu yang keempat. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Kita perlu beriman pada akhirat. Macam mana? Hari kiamat. Maksud mana? Kita percaya adanya alam kubur. Kita percaya adanya alam barzah. Kita percaya adanya timbangan nanti. Kita perlu percaya adanya syurga, adanya neraka. Itulah benda akhirat. Benda-benda gaib. Benda-benda yang kita tak tahu. Kita perlu beriman. Faham? Sedikit tentang pasal apa? Pasal sirat, pasal titian sirat. Seperti tajamnya seperti rambut, tajamnya seperti mata pedang. Jambatan titian sirat ini seperti panjangnya ataupun tajamnya titian sirat ini seperti mata pedang. Tajamnya jambatan itu, dan ketebalan jambatan itu seperti mana? Ini ulama mengatakan ketebalan jambatan itu seperti apa? Seperti sehelai rambut kita ini dibelah 7. Sekarang ni semua contoh, kalau seorang ni ambil rambut dia, ambil sehelai saja, tengok rambut dia nipis ke tak? Memang nipis, tambah-tambah sehelai. Faham tak? Tambah-tambah rambut yang sehelai, memang nipis. Memang nipis. Tapi macam mana titian sirat? 7 kali belah. Rambut kita ni kita ambil, kita potong balik 7 kali. Jadi macam mana kita nak lalu macam tu? Itulah ikut amalan masing-masing. Ikutlah amalan masing-masing. Ada ulama kata kita jalan ikut dengan amalan kita lah. Ada seorang tu berjalan seperti berkelip mata. Kita kelip mata, dia dah sampai. Ada seperti dia jalan dengan buruk, naik buruk. Ada juga berjalan dengan biasa, berjalan kaki. Ada juga yang berlari. Ada juga jalan sambil merangkak. Ada juga sambil berbaring. Macam-macam jenis orang ada. Tengok pada amalan masing-masing. Apa tujuan kita di atas dunia ni? Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Ulama kata, apa? Ulama kata, dunia ini tempat kita bercucuk tanam saja. Kita bersinggah, seperti ulama kata apa? Kita ada perjalanan yang jauh, seperti kita nampak satu pokok, kita rehat di satu pokok. Itulah ibarat dunia. Kita berehat di pokok itu, dan kita teruskan perjalanan. Sebab kita ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini semata-mata bercucuk tanam sahaja. Faham? Jadi perlulah kita, itulah penting. Sekurangnya kita ada ilmu agama, kita tahu hukum hakam. Kadang-kadang kita tak tahu lagi nak macam mana. Perlu ke nak solat kena niat? Perlu ke nak wuduk kena ada niat? Perlu ke qada solat kita? Perlu ke kena solat? Itu semua kita akan belajar. Macam hari inilah, bermula daripada saat inilah kita akan betulkan amalan masing-masing. Untuk kamu semua ataupun untuk diri saya sendiri. Okay? Sambung lagi. Yang keenam, yang terakhir, beriman kepada takdir, ketentuan yang baik dan takdir yang buruk semuanya datang daripada Allah. Jadi benda buruk ke benda baik itu, kita kena yakin benda itu dijadikan atau benda itu berlaku disebabkan Allah dah takdirkan kita benda tu. Seorang tu dah jadi kaya, daripada dulu lagi jadi kaya. Seorang tu umur dah 20 lebih dah boleh kahwin, kita dah 30 lebih tak kahwin-kahwin lagi. Contoh macam tu. Itu dah takdir, qadar dan Allah. Faham tak? Itu macam benda yang baik. Benda yang buruk macam mana? Aksiden pula. Tiba-tiba aksiden. Kita bukan nak sandarkan, tapi kita cuma just yakinkan. Faham tak? Kita yakin Allah dah tentukan kita aksiden hari. Tapi kita tak boleh lah, bagi kita hamba Allah ni, hamba kita hanya hamba saja. Kita tak boleh cakap, oh ini semua Allah buat aku macam ni lah ni. Kita tak boleh macam tu. Maksud dia kat sini, kita beriman dekat sini, kita kena yakin saja. Benda baik ke, benda buruk ke, semua datang daripada Allah. Cuma kalau benda buruk, ulama kata kita sandarkan kepada diri kita. Oh mungkin berlaku pada aku,
mungkin berlaku padaku disebabkan banyak dosa aku. Itu bagi benda buruk. Bagi benda baik, kita sandarkan kepada Allah. Kita ni sekadar hamba sahaja. Kita nak melawan yang buat kita. Tak boleh. Faham? Jadi itulah maksudnya beriman kepada macam hari ni orang ada rezeki. Seorang tu kadang-kadang gaji dia sehari 2-3 ribu. Kita gaji kita sehari 2-30 ringgit je. Jadi itu dah ketentuan Allah masing-masing. Semua ada jalan kehidupan masing-masing. Allah dah aturkan semua. 2025 kejap lagi ada yang melahirkan. 2025 je ada yang dapat anak. 2025 nanti ada yang meninggal. Itu semua dah qada. Allah dah atur semua dah. Kita jalan saja. Faham? Jadi itu rukun iman. Boleh turun bawah lagi, slide bawah. Pengertian la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Apa itu maksud la ilaha illallah? Pengertian la ilaha illallah adalah tiada yang patut disembah sebenar-benarnya dalam alam wujud melainkan Allah. Dengar betul-betul saya cakap, ilah ada ramai. Tuhan ada banyak. Tapi Tuhan yang hakikah, Tuhan yang paling yang kita percayai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa yang saya cakap? Jangan salah faham. Yang saya cakap tadi Tuhan yang banyak macam mana? Bagi orang yang kafir, bagi orang yang bukan Islam, dia sembah lembu, dia sembah matahari. Itu Tuhan bagi dia orang. Itu ilah dia orang, itu Tuhan dia orang. Tapi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita kena berpegang daripada rukun iman yang pertama. Percaya bahawa adanya Allah. Faham? Pengertian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itulah maksud la ilaha illallah. Ingat, ilah tu memang banyak. Ada yang sembah lembu, ada yang sembah berhala, ada yang sembah ini, ada yang sembah itu. Itu Tuhan bagi dia orang. Tapi bagi kita orang Islam berpegang pada rukun Islam, pegang pada rukun iman, adalah Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja pengosian sedikit untuk rukun Islam, rukun iman dan pengertian la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kita akan dah masuk pada bab yang pertama, pada hukum fiqh. Semua boleh ambil telitilah. Semua boleh fokus. Kita dah nak masuk bab pertama daripada hukum fiqh. Hukum-hukum kita nak belajar, kita dah nak masuk pada rukun yang pertama. Ada tanya soalan ke? Memang kelas buat siang ke bukan malam minggu kerja? Untuk sekarang ni, kelas cuma ada pada waktu pagi petang je setahu saya lah. Malam ni tak tahulah ada ke tak. Setahu saya ada pagi dengan petang je. Okay? Tak apa yang mana tak sempat ada disebabkan ada kerja, boleh tengok recording balik. Malam ada kelas head. Yang mana tak sempat, tak apa. Yang mana tak sempat, boleh tengok recording balik. Boleh tengok recording. Okay, kita akan baca pada bab yang pertama. Seminggu berapa kali? Ada yang 3. Bukan, saya bukan Ustaz Amir Khalis, bukan. Bukan. Dua ada 3. Kelas ada 2, ada 3. Ada yang setengah orang dia ada kelas dia 2. Ada setengah kelas dia 3. Faham? Boleh. MKO. Nama awak MKO. Kita takdir memang kita daripada kita dalam perut lagi Allah dah atur hidup kita. Macam mana kita nak solat, macam mana hidup kita. Tapi kita boleh mengubahkan takdir itu dengan doa. Ya Allah, mintalah diri aku macam tu. Tapi sekadar doa lah saja kita. Kalau macam tu tak menjadi masalah. MKO nama awak. Tak menjadi masalah. Kita berubahkan takdir itu dengan doa. Itu tak menjadi masalah. Kita, ya Allah, mintalah murahkan rezeki aku ataupun berikan aku ini. Itu tak menjadi masalah. Ya, kita merubahkan takdir itu dengan doa. Tapi segi makbul tak makbul itu lain ceritalah. Boleh tanya soalan. Yang nak tanya soalan saya akan jawab insya-Allah, tapi pada 15 minit terakhir lah. Kalau saya jawab terus, saya jawab terus. Okey, tak apa, kita baca dulu. Nanti 15 minit saya akan buka soalan pada pelajar lah. Kita akan baca cara pertama. Kita akan baca rukun-rukun yang pertama ataupun pelajaran-pelajaran pertama. Kita akan belajar pada pelajaran-pelajaran pertama pada kitab fiqh kita hari ini, pada kitab Safinatun Najah. Apa bab yang pertama? Bab yang pertama, cuba atas sikit. Kenapa dia macam tak ada? Okey. Bawah sikit.
Bab yang pertama kita nak belajar tanda-tanda balik. Apa itu balik? Sampainya umur. Apa itu sampai umur? Jika sampainya umur seseorang itu dituntutkan dia untuk solat, dituntutkan dia untuk berpuasa, dituntutkan dia untuk buat ibadat-ibadat. Itulah maksud tanda-tanda balik. Maksudnya sampai umur. Dia dah sampai umur, sudah dituntutkan benda-benda wajib pada dia. Faham? Ketiga-tiga syarat ni, tengok semua, tengok pada skrin, yang mana tak ada buku, tengok pada skrin. Ketiga-tiga syarat ini perlu ada satu syarat yang atas lagi. Maksudnya satu syarat, barulah keluar tiga syarat ni. Apa syarat yang atas daripada dia? Adalah orang berakal. Maksudnya orang berakal, barulah kita tengok balik tiga syarat ni. Jadi contoh kalau orang gila, yang tak ada akal, kita suruh dia solat. Bukan, tak boleh. Sebab dia memang tidak dituntutkan untuk solat. Orang yang sakit macam mana pun, dia ada akal. Tapi cuma dia sakit saja. Dia dah sampai umur. Tapi dia sakit. Tapi tetap dituntutkan untuk solat. Cuma seorang golongan saja yang tidak dituntutkan solat. Orang yang tidak berakal. Orang yang gila. Kita tak boleh suruh dia solat. Kita tak boleh suruh orang gila solat. Nanti dia pula tanya kita, kau gila ke? Lebih kurang macam tu lah. Tak adalah sampai macam tu. Tapi gambaran dia macam tu. Tapi nak kata segi hukum, kita tak boleh hukum yang digugurkan bagi orang untuk solat adalah orang gila, kita tak perlu gugurkan dia. Tak perlu kita suruh dia sebab perlu orang berakal saja. Okay, kita akan baca tanda-tanda pertama. Bagi tanda-tanda balik. Bab yang pertama diceritakan pada kitab Safinatun Najah adalah tanda-tanda balik. Macam mana kita nak tahu kita balik? Macam mana kita nak tahu kita sampai umur? Ingat bukan terjadi tiga, bukan jadi tiga bukan jadi tiga kat kita. Bukan kalau jadi salah satu pun dah cukup. Contoh Ustaz, saya nombor 2 dulu saya balik dengan cara nombor 2 ni. Tapi dengan cara nombor 1 saya tak jadi pun. Faham tak? Syarat saya ataupun tanda saya semasa saya kecil dulu, berlaku tanda dekat saya nombor 1 tapi nombor 2 tak berlaku. Macam mana? Saya dikira balik ke tak? Itu saya cakap. Walaupun berlaku satu sahaja, awak sudah dikira balik. Akak-akak ataupun abang-abang ataupun semua yang hadir ataupun yang lain, semua sudah dikira balik walaupun jadi satu alamat saja. Saya jadi alamat yang nombor 2 saja. Yang nombor 1, nombor 3 saya tak jadi. Tetap dikira balik juga. Kalau jadi satu pun dah kira balik. Apa itu? Kita akan baca. Boleh fokus semua. Boleh tengok. Dengan kita fokus, insyaAllah kita lebih faham lah. Kita lebih faham pada ilmu. Yang mana nak tanya soalan? Boleh tanya, tak jadi masalah. Tapi kita fokus dulu pelajaran. Baru kita akan buka sesi jawab soalan. Sudah sampai umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Syarat yang pertama ini untuk lelaki dan perempuan. Apa maksudnya? Jika seorang lelaki itu ataupun seorang perempuan itu dah sampai umur 15 tahun. Dia dah sampai umur 15 tahun. Contoh dia tak keluar mani pun, atau bagi orang perempuan ataupun bagi orang perempuan dia tak keluar haid pun. Bagi orang lelaki dia tak keluar mani pun. Macam mana? Tapi dia dah sampai umur 15. Anak kita dah sampai umur 15. Dia tak ada keluar haid, dia tak ada keluar mani. Tapi dia dah sampai umur 15, automatik dia kira balik. Dia dikira balik. Macam mana kita nak kira budak itu dikira 15 tahun? Dengan dia kata, perlu bayi itu keluar secara keseluruhan. Faham betul-betul? Perlu bayi itu keluar secara keseluruhan daripada rahim perempuan ataupun rahim ibunya. Maksudnya macam mana? Keluar kepala pada pukul 10 pagi. Tapi keluar semua anggota badan dia pukul 12. Contohlah jika berlaku macam tu. Jadi kita hitung hari daripada pukul 12 hari itu sampailah 15 tahun pada pukul 12 juga. Bukan kita hitung pada pukul 10. Dia bukan hitung semasa mula-mula keluar. Dia hitung bila? Semasa semua badan baby dah keluar, barulah kita hitung daripada hari itu, pukul itu sampailah ke 15 tahun. Faham? Sampailah ke 15 tahun. Itu adalah hukum macam mana kita nak tahu seorang itu balik tanpa ada mani, tanpa ada haid lah. Jika dia mani tak keluar haid, tak keluar mani, tak keluar haid, maka dia dikira balik dengan cara sampainya 15 tahun kalender. Betul, 15 tahun kalender Islam, Anas. Betul. Dia kena sampai 15 tahun kalender Islam. Kalender Islam ni apa perbezaan kalender Islam dengan kalender orang Mak Saleh ni, kalender orang putih? Kita orang Islam lepas maghrib kita dah kira, contoh hari ni. Maghrib kejap lagi pukul 7 kita dah kira hari Sabtu. Tapi kalender orang putih lepas pukul 12 baru hari Sabtu.
Macam itulah perbezaan kalender orang Islam dengan kalender orang Mak Saleh atau kalender orang putih. Macam tu. Faham? Jadi itu adalah rukun yang pertama. Faham tak yang pertama? Ataupun siapa yang kurang jelas? Kalau kurang jelas, bagi tahu saya akan huraikan balik. Saya akan ulangkan balik. Siapa yang tak tahu ataupun siapa yang kurang faham, insya-Allah saya jelaskan balik. Sebelum balik kalau tinggal solat wajib qadha juga ke? Tak Nur Hafizah. Hafizah tak. Nur Hafizah tak. Sebab kita masih belum tidak dituntutkan lagi. Tapi adalah sebelum umur 17 kita disuruhkan anak kita solat. Kita nak kenalkan pada anak kita ataupun generasi-generasi baru yang baru lahir ni, kita nak mengenalkan tentang solat. Kita suruh dia solat. Nabi kata solatlah pada umur 7. Dan Nabi kata pukullah anak kamu pada umur 10. Maksudnya jika dia tak solat juga, kita boleh lagi. Tapi di umur 15 baru dia dikira dosa. Faham tak? Baik, saya akan ulang balik. Apa beza balik dan memayyiz? Memayyiz ini dengan balik ini dia dah sampai umur. Memayyiz ini dia boleh membezakan antara benda sesuatu dan benda yang lain. Sekejap lagi saya akan huraikan pasal memayyiz. Alamat baru masuk. Tak apa, saya akan ulang balik Afifah. Semua balik kalau tinggal, Ustaz kalau kita sebelum balik ada tinggal solat kerana tak apa. Sebelum balik tak dituntutkan lagi. Betul Anas, kalender Islam. Kalau orang yang nyanyuk kena solat. Orang nyanyuk pun kena solat juga. Selain gila nyanyuk manusia kategori berakal tak Ustaz? Selagi dia masih ingat, maksudnya bukan dia hilang akal. Maksudnya dia masih ingat, cuma dia nyanyuk saja. Dia tak ingat sangat. Kadang-kadang, aku dah ambil wuduk ke? Itu masih kena ada orang guide dia. Pakcik belum solat lagi tadi. Ataupun ayah kita yang lupa, yang dah tua. Ayah boleh solat tadi. Saya dah solat. Kita dah tahu sifat dia macam tu. Kita teruslah. Kita suruhkan dia solat lagi. Kita kena cakap, pakcik ataupun ayah dah lupa ni, ayah tak solat lagi. Tapi tetap kita dituntutkan lagi. Kecuali nyanyuk tu sampai hilang ingatan. Hilang ingatan tu lain hukumnya. Okey. Saya akan ulang balik. Yang pertama, macam mana kita nak tahu kita sampai umur balik, macam mana kita nak tahu anak kita dah sampai umur balik ataupun pada diri kita sendiri sekarang yang masih umur, ataupun anak-anak kita lah. Anak-anak kita macam mana kita nak tahu sudah sampai umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Maksudnya lelaki dan perempuan lelaki dan perempuan sampai umur 15 tahun ikut kalender Islam. Macam mana kita nak hitung? Saya ulang ni, macam mana kita nak hitung baby tu daripada 15 tahun ke depan? Kita hitung selepas baby itu keluar sempurna ataupun keluar seluruh anggota tubuhnya daripada rahim ibunya. Maksudnya macam mana? Jika seorang ibu melahirkan anak pada pukul 10 pagi ataupun pada pukul 10 pagi lah, dia melahirkan pada 10 pagi. Tetapi kepala keluar pukul 10 pagi kan? Tetapi seluruh anggota badan baby tu keluar pada 11 pagi. Jadi kita hitung, kita kira pukul 11 pagi sampailah 15 tahun akan datang pukul 11 juga. Macam tu. Bukan kita kira daripada pukul 10 walaupun baby itu keluar kepala pukul 10, tapi kita kena hitung bila. Apabila bayi ataupun baby itu keluar semua baru boleh kita hitung sampai dalam 15 tahun ke depan. Faham? Itu masalah yang pertama. Jadi kita tak tahu. Maksudnya kita berlalu macam biasa, tak keluar mani, tak keluar haid bagi perempuan, tiba-tiba dah sampai umur 15 tahun. Makanya kita perlulah solat. Kita sudah dituntutkan solat, sudah dituntutkan untuk berpuasa. Faham tak? Itulah balik. Kita dah sampai umur. Faham? Sah ke syarat solat berjemaah jika imamkan anak kita yang belum balik? MKO. Nanti kita akan belajar pada bab solat sebab orang yang belum balik ini belum dituntutkan pada solat. Segi syar itu ada pendapat ulama lah mengatakan macam mana. Tapi diafdalkan kita jangan bagi anak kita yang itulah. Tapi lebih baik kita jangan bagi. Ikut kadar sah itu ada pendapat ulama. Ada ulama kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. Bagi biasanya orang perempuan lah. Orang perempuan kadang-kadang dia nak solat jemaah, dia suruh anak diimamkan. Faham tak? Kalau macam tu kita yang imamkan. Faham tak? Boleh. Itu kita akan belajar. Itu saya kata jangan salah faham. Kita akan belajar step by step. Kita akan belajar solat, kita akan belajar ni. Bagi lelaki yang bersifat lebam dan tinggal di rumah orang-orang tua, wajibkan dia orang solat? Bersifat lebam macam mana tu? Bagi lelaki yang bersifat lembam dan tinggal di rumah orang tua, wajibkan dia orang solat? Semua orang dituntutkan solat.
Macam tu jawab faham Juriyah. Juriyah Saundi. Semua orang tetap ditetapkan untuk solat kecuali orang yang tidak berakal saja. Orang yang tak ada pakaian, orang yang ada najis, orang yang apa semua kena solat. Cuma ada cara-cara dia. Macam tu. Nak tanya, kalau anak lelaki baru 11 tahun, dia boleh ikut emaknya solat atau tak? Boleh. Kita ikut ataupun kita yang jadi imamkan, boleh. Itu bagi orang perempuan, nanti kita akan belajar lah, tak menjadi masalah. Ataupun kita nak bagi anak kita pun boleh. Itu ada pendapat-pendapat ulama. Anak OKU yang berakal namun tidak sempurna, anak yang normal baginya hukum, bagaimana hukumnya? Anak OKU yang berakal namun tidak sempurna, anak yang normal bagaimana hukumnya? Jika ada juga bagi orang OKU, tengok. Jika OKU dia macam ni, awak tengok dengar soalan ni. OKU dia jika dia buta dan dia buta pula. Jika dia pekak dan dia buta, tapi dia boleh bercakap, itu juga tidak dituntutkan untuk solat. Kerana apa? Tetapi jika dia bisu, dia bisu sahaja dan dia boleh nampak dan dengar, itu masih dituntutkan untuk solat. Tetapi bagi orang yang OKU dia macam mana? Dia tuli dan buta, tapi mulut boleh bercakap, maka dia tak dituntutkan untuk solat. Sebab apa? Macam mana dia nak tahu solat sedangkan kalau orang cerita dia tak mendengar? Macam mana kalau dia tak dengar, macam mana dia nak tengok demo sedangkan orang tak boleh bagi demo pun kat dia? Sebab dia tak nampak. Jadi orang ini juga tidak dituntutkan untuk solat. Walaupun dia boleh bercakap, tapi OKU dia tu telinga dengan mata je tak berfungsi. Maka kat situ tak boleh juga. Tapi kalau mata berfungsi, telinga tak berfungsi, mulut tak berfungsi, tetap lagi dituntutkan untuk solat. Sebab apa? Dia masih mampu untuk melihat cara-cara solat. Sampai macam tu. Solatlah adalah kita, apabila orang kata walaupun kita banyak dosa sampai mana pun, kita jangan tinggalkan solat. Faham? Kalau anak lelaki, soalan banyak Ustaz, kalau orang yang tu merokok boleh jadi imam tak? Kalau orang tu merokok boleh, tak menjadi masalah. Nanti kita akan belajar, apa nama awak ni? Denzaska. Nanti kita akan belajar ada lebih kurang 10 keafdalan atau 10 golongan manusia yang kita lebih layak letak di imam. Tapi nak segi hukum, nak segi sah ke tak, sah je, tak menjadi masalah. Pun dia perokok, tiba-tiba nak jadi imam, boleh je, tak menjadi masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau anak umur 9 tahun jadi imam, kita boleh ke tapi belum sunat lagi? Itulah macam saya kata, Idawin, kita yang mendahulukan, kita yang jadi imam kan, boleh. Sebab dia memang tak dituntutkan lagi untuk solat. Dia tak dituntutkan lagi, kita yang imamkan dia, boleh. Ada hukum, tapi ikut sebenarnya wanita tak boleh. Tapi pada bab ni digugurkan. Ataupun orang panggil apa? Orang panggil apa? Ada khilaf ulama lah. Dekat sini ada pendapat ulama. Faham? Imam kena yang dah balik. Bagaimana cara nak solat pagi? Tak apa. Yang mana nak tanya soalan tu, saya akan buka 15 minit. Saya akan ajar dulu. Saya akan mengajar dulu. Lepas tu kita akan jawab soalan. Tak apa, boleh senai. Kalau tak sempat, boleh PM saya kat Telegram untuk jawab soalan. InsyaAllah. Okey, sama lah Rik. Yang pertama kita dah faham. Yang kedua, bermimpi keluar air mani. Mimpi basah. Maksudnya dengan mimpi basah ataupun dengan kita istimna. Apa itu istimna? Kita beronani. Bermimpi keluar air mani, mimpi basah ataupun dengan onani bagi lelaki dan perempuan. Bagi lelaki dan perempuan maksud lelaki pun ada mani. Lelaki memang kita tahu. Perempuan pun ada mani bukan perempuan tak ada mani, perempuan pun ada mani. Jadi dikatakan rukun yang kedua ini, bermimpi keluar air mani, mimpi basah bagi lelaki dan perempuan. Lelaki pun keluar mani, perempuan pun keluar mani. Yang berumur 9 tahun. Maksudnya yang budak lelaki yang keluar ataupun budak perempuan yang keluar mani selepas umur 9 tahun. Maksudnya macam mana? Jika seorang lelaki ataupun seorang perempuan yang contoh terkeluar air mani pada umur 8 tahun, pada umur 7 tahun, macam mana hukum dia? Hukumnya dia tidak dikira balik. Dia tidak dikira balik. Faham? Dia tidak dikira balik. Sebab apa? Syarat balik adalah perlu keluar mani ataupun syarat balik ini keluar mani pada umur 9 tahun ke atas. Dia keluar mani pada umur 9 tahun ke atas. Okey. Dia keluar mani pada umur 9 tahun ke atas. Itu bagi lelaki dan perempuan lah. Bagi lelaki dan perempuan. Ada satu permasalahan. Ada khilaf bagi bainal ulama.
Ada satu masalah macam mana jika dia istimnak, contohlah istimnak ni beronani. Contoh, dia beronani. Tiba-tiba sampai dekat kepala zakar bagi orang lelaki. Contoh ni saya bagi contoh. Sampai kepada kepala zakar. Ini zakar dia saya bagi contoh. Semasa dia beristimnak, semasa dia beronani, semasa nak keluar air mani tu, dia pegang kemaluan dia. Dia pegang kemaluan dia sampai air mani tu tak keluar. Adakah dia dikira balik ataupun tidak? Ada dua pendapat ulama. Tadi dia tak keluar. Dia pegang kemaluan dia dengan kuat sampai air mani tu masuk balik. Tak keluarlah. Air mani tu masuk balik. Macam mana hukum dia? Pendapat Ibnu Hajar, pendapat alim Ibnu Hajar, ulama Ibnu Hajar yang bernama Ibnu Hajar, dia kata tak balik. Dia kata tak balik. Sebab tak keluar pun. Kan syarat dia kena keluar baru balik. Tapi pendapat Imam Ramli, balik. Budak itu dah dikira balik. Walaupun tak keluar tapi dia dah cuba untuk keluarkan, itu sudah dikira balik. Tapi ingat syarat dia selepas 9 tahun ke atas. Faham? 9 tahun ke atas. Maknanya jika keluar air mani itu kurang daripada umur 9 tahun, keluar mani pada 8 tahun ataupun bermimpi basah, bermimpi jima atau bermimpi kita beronani, keluar pada umur 7 tahun, 8 tahun, itu tidak dikira balik. Maka apabila tidak dikira balik, tidak dituntutkan pada solat lagi. Faham? Itu adalah syarat yang kedua. Faham? Jika yang ketiga, syarat yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan. Ini khas ataupun khusus bagi orang perempuan sahaja. Khusus bagi orang perempuan sahaja. Keluar darah haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun qamariyah. Apa itu qamariyah? Apa itu qamariyah? Keluar darah haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Sama juga jika keluar darah haid bagi orang perempuan, anak kita kecil wanita keluar haid pada umur 8 tahun. Dikirakan darah apa itu? Tidak dikira darah nifas, tidak dikirakan darah wiladah, tidak dikirakan darah haid. Cuma dia itu dikirakan darah fasad. Apa itu darah fasad? Darah yang rosak. Tiba-tiba, tanpa sebab tiba-tiba keluar. Kita pun tak tahu. Anak kita kata ada ibu ada darah keluar. Darah apa? Sedangkan baru umur 7 tahun, tiba-tiba darah keluar. Kita dipanggilkan darah apa? Itu kita panggil darah fasad. Darah yang rosak. Kita panggil darah itu darah yang rosak. Faham? Kita panggil darah itu darah rosak. Tapi jika orang perempuan keluar sebelum atau selepas 9 tahun, keluar haid bagi orang perempuan, ini khas bagi orang perempuan saja. Lelaki tak lelaki tidak keluar haid. Apa itu haid? Damun jabillah yakhruju min aqsa rahimul mar'ah ala sabilus sihah. Darah yang keluar daripada rahim perempuan untuk sebab sihat. Maksudnya darah kotor yang keluar daripada rahim perempuan, keluarnya darah tersebut kerana untuk menyihatkan badan tubuh badan orang perempuan. Siapa tahu? Siapa yang pernah dengar? Siapa tahu? Ada seorang sahaja perempuan yang tak pernah keluar darah haid. Siapa tahu? Boleh tulis kat komen. Siapa tahu? Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar ataupun siapa pernah tahu masalah ni? Ada seorang perempuan ni, dia tak pernah keluar haid. Betul, Wan Halimah. Betul, terima kasih kerana jawab. Terima kasih. Terima kasih yang mana jawab, terima kasih. Fatimah Zahra, anak Nabi SAW, tak pernah keluar darah haid pun. Kenapa apa? Kenapa Ustaz? Kenapa Fatimah Zahra tak keluar darah haid? Sedangkan darah haid ini darah menyucikan. Untuk menyucikan darah-darah kotor yang ada pada anggota badan kita, dia keluar untuk menyucikan. Kenapa Fatimah Zahra tak ada? Sebab dalam badan Fatimah Zahra memang tak ada darah kotor. Itu adalah kelebihan anak Rasulullah lah. Seorang perempuan yang tak pernah keluar darah haid. Okey. Jadi kita faham apa itu maksudnya 9 tahun qamariyah. 9 tahun qamariyah yang tepat. 9 tahun maksudnya dia keluar 9 tahun ataupun tidak menjadi mudarat. Maksudnya macam ni. Jika anak kita umur 8 tahun, dalam 3-4 hari lagi nak cukup umur 9 tahun, boleh. Sudah dikira haid juga. Sudah dikira haid juga. Dia keluar, tapi kalau lama sangat, lebih daripada 15 hari, tak boleh. Lebih daripada 15 hari, tak boleh. Maksudnya 15 hari lagi dia nak sampai umur 9 tahun, tiba-tiba keluar darah. Itu bukan dikira darah haid lagi. Dikira darah fasad juga.
Tetapi jika dia keluar kurang daripada 15 hari, maksudnya 13 hari ataupun 12 hari ataupun 10 hari ataupun 3 hari ataupun 4 hari keluar sebelum cukupnya umur 9 tahun, keluarnya darah haid bagi orang perempuan, maka sudah dikira orang itu orang haid. Maksud dia sudah dikira orang itu orang baligh. Faham? Sudah sampai umur. Mandi wajib, sudah dituntutkan untuk solat, sudah biasa kan bagi orang Malaysia dia keluar haid pada umur 13 14 lah, 12 13 14 tu umur normal lah. Ha. Oh, sorry Anis. Ha. Okay, sorry. Saya ulang balik Anis. Yang mana nak catat alhamdulillah. Ya, okay, saya ulang Anis. Bagi orang perempuan dia kata jika orang perempuan yang keluar haid kurang daripada 15 hari masih dikira haid. Maksudnya macam mana? Maksudnya keluar pada 13 hari nak cukup 15 hari atau 13 hari nak cukup pada umur 9 tahun. 12 hari lagi dia nak cukup umur 9 tahun ataupun 10 hari lagi ataupun 2 hari lagi ataupun 3 hari lah, tak kisahlah, kurang daripada 15 hari jika dia keluar juga darah haid, dia sudah dikira wanita itu sudah dikira datang haid juga walaupun belum sampai umur 9 tahun. Tapi bagi lelaki air mani tadi tak macam tu. Faham tak? Air lelaki mani tadi tak macam tu. Bagi perempuan saja ini Sebab air mani lelaki tak. Air perempuan saja yang berkaitan masalah macam ni. Tapi jika lebih daripada 15 hari, maksudnya macam mana? Sebulan lagi ataupun 2 bulan lagi ataupun 17 hari ataupun 16 hari lagi dia nak sampai umur 9 tahun, tiba-tiba keluar darah. Darah apa itu? Itu bukan kira darah haid lagi, dia dikira darah nifas. Dia dah kira darah fasad. Apa darah fasad itu? Darah rosak. Darah fasad itu dinamakan darah rosak. Bahasa Arab dia fasad. Fasad tu apa? Fasad itu adalah rosak. Faham tak? Ini adalah 3 alamat-alamat baligh. Ia ada dalam buku saya catat huraian penyampaian. Ya. Bagus Anis. Bagus. Yang bagus catat tu al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ulama kata apa? Al-ilmu saydun. Al-ilmu ini seperti pacingan. Wal kitabatu qaidun. Kita menulis ini seperti kita alat pemancing. Kita nak pergi pemancing kan? Ilmu ini seperti ikan. Jadi kitab ni kita tulis ini seperti kita pemancing. Pentinglah. Apa yang kita tulis, kita tak akan hilang. Kita tak akan lupa. Sebab apa yang kita tulis memang ada kat situ je. Yang mana yang kita dengar, yang mana yang kita lihat, semua akan lupa. Sebab kita akan lupa. Yang mana tulis, kat situlah tulisan kita. Selagi mana tak hilang, kat situlah ilmu tu ada. Bagus. Yang mana nak tulis, alhamdulillah. Yang mana tak tulis pun bagus juga, tak ada menjadi masalah. Boleh ingat, boleh tengok balik. Okay. Itu adalah 3 alamat yang dituntutkan ataupun 3 alamat jika berlaku salah satu daripada kita, berlaku satu je. Ustaz, saya berlaku 3 je dulu masa saya kecil dulu. Tak berlaku pula nombor 1. Tak berlaku pula nombor 2. Tak apa. Berlaku satu sahaja sudah dikira baligh. Ada juga, Ustaz saya berlaku nombor 2. Nombor 2, nombor 2. Nombor 1, nombor 1. Ataupun kata, Ustaz saya perempuan. Mani pun saya tak keluar, haid pun saya tak keluar. Tapi saya dah umur 18. Macam mana? Sudah dikira baligh. Kenapa? Tengok syarat nombor 1 apa dia cakap. Syarat nombor 1 sudah sampai umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Faham? Bagi lelaki dan perempuan yang sampai umur 15 tahun. Faham? Kalau faham, kita teruskan pada slide bawah sikit. Slide bawah, turun bawah. Kita dah sampai pada masalah yang kedua. Masalah yang pertama ni dah faham ke? Pembahasan bab yang pertama dah faham? Kalau faham, cakap faham kalau tak faham, saya uranglah. Rakaman akan diberi bila dan dalam bentuk apa? Rakaman sama juga, dia boleh tengok dekat YouTube. Ada link lah, kita akan bagi link. Admin akan bagi link, boleh tengok. Untuk recording tu mungkin dalam sehari 2 hari kot. Sehari 2 hari macam tu adalah recording tu. Okay, orang ramai dah faham. Kalau dah faham, kita boleh ke next bab lah. Tak apa, yang tanya soalan tu saya akan ambil masa lepas kelas lah. Okay. Kalau boleh tanya nanti pun tak apa, soalan nanti nak habis kelas baru tanya. Sebab saya takut soalan awak tu dah ke atas sangat, saya tak sempat nak baca. Okay. Kita akan masuk pada atas sikit. Tak nampak tajuk dia.
Slide atas sikit. Okey. Syarat istinja dengan batu. Okey, kita dah masuk bab yang kedua. Yang pertama, alhamdulillah semua ramai dah faham. Kita masuk syarat yang kedua, syarat istinja menggunakan batu. Ini penting tulis. Yang mana nak tulis penting ni sebab saya akan tanya balik. Saya tanya student nanti, bukan tanya sekadar nak mengajar ataupun sekadar nak menguji, tak. Kita refresh balik. Saya dah pegang kelas, sekarang ni saya dah pegang kelas 0.4, 4.0, 5.0, 7.0 dan 9.0. Saya dah pegang 4 kelas. Setiap student saya akan suruh ingat betul-betul. Lari nak catat lebih bagus. Sebab kadang-kadang poin yang saya cakap tak ada dalam kitab. Tak ada dalam kitab, jadi awak boleh tulis lah. Yang mana nak tulis boleh. Yang mana nak ingat pun boleh. Kadang-kadang ilmu ni kita ingat akan jadi kekal sebab kita selalu ingat. Selalu kita baca buku, insya-Allah dia akan ingat. Okey. Syarat istinja menggunakan batu, sebelum saya masuk pelajaran saya akan huraikan tajuk dia dulu. Syarat istinja menggunakan batu ni maksudnya kita beristinja, kita qada hajat kita jika tak ada air. Hukum ini dibuat jika kita tak ada air. Tetapi macam mana jika ada air? Adakah boleh kita beristinja dengan batu? Persoalannya macam tu. Boleh. Walaupun ada air, kita masih dituntut ataupun kita boleh lagi beristinja dengan batu. Ingat kita masih boleh beristinja dengan batu walaupun ada air. Tetapi jika kita nak membezakan antara batu dan air, mana lebih afdal? Jelas air adalah lebih afdal. Yang mana nak catat boleh catat yang ni sebab dalam buku tak ada. Sebab apa air lebih afdal? Sebab air ini boleh menghilangkan atharun najis wa ainun najis. Air ini dia boleh menghilangkan zahir kotoran. Apa itu zahir kotoran? Air kencing kita ataupun kotoran jalan belakang, tahid kita memang dah boleh hilang terus. Dan athar. Apa itu athar? Athar itu bau-baunya sekali boleh hilang. Itu adalah sifat air. Itulah sebabnya air itu lebih afdal daripada batu. Sedangkan batu ini boleh menghilangkan athar saja. Apa batu ni dia boleh menghilangkan ainun najis saja. Dia boleh menghilangkan kotoran, tokolan kotoran najis saja. Faham tak? Najis kita kotoran daripada jalan belakang. Dia boleh istinja dengan batu, boleh menghilangkan kotoran. Tetapi segi bau ada lagi dekat batu. Faham tak? Jika kita istinja dengan batu, ada lagi sisa bau tu ada lagi. Tapi dengan air tak. Itu disebabkan, sebab itulah air lebih afdal daripada batu. Saya akan tanya soalan balik. Saya akan refreshkan balik. Kenapa air itu lebih afdal? Saya akan tanya insya-Allah. Bukan kita tanya untuk menguji, untuk refresh, untuk kita ingatkan balik. Yang tak dapat buku lagi, boleh tengok slide kat skrin tu. Kita ada share screen. Okay, saya ulang balik. Hukum istinja ini dibuatkan apabila tak ada batu sebenarnya, apabila tak ada air. Apabila tak ada air, timbullah satu hukum ulama membuat ataupun diajarkan kepada kita cara kita nak istinja, nak qada hajat dengan batu. Faham tak? Itu yang pertama. Persoalannya, boleh tak kita istinja dengan batu semasa ada air? Air ada tapi kita nak istinja juga dengan batu. Boleh. Lebih afdal kita istinja dengan batu dulu, baru kita beristinja dengan air. Tetapi jika nak tahu air dan batu lebih afdal, air lebih afdal. Sebab apa? Sebab air boleh menghilangkan ainun najis wa atharun najis. Dia boleh menghilangkan zahir kotoran dan batin-batin kotoran. Maksudnya dia boleh hilangkan bau sekali. Itu adalah sifat air. Tetapi batu pula macam mana? Batu dia boleh menghilangkan zahir saja. Dia boleh menghilangkan tongkolan-tongkolan kotoran saja. Tapi dia tak boleh menghilangkan dia tak boleh menghilangkan bau. Faham? Itu adalah sifat batu. Dia boleh menghilangkan ainun najis saja. Tapi dia tak boleh menghilangkan atharun najis. Dia tak boleh menghilangkan bau-bau sekali. Itu adalah batu. Faham? Itu adalah batu. Jadi cara yang paling afdal macam mana? Kita istinja dulu dengan batu, barulah kita beristinja dengan air. Itu cara yang lebih afdal. Cara jika kita nak istinja, contoh kita ada air, kita ada batu, tapi kita nak guna batu dulu, boleh tak? Tak boleh. Ulama kata tak menjadi ulama kata tak ada faedah. Sebab apa? Tadi Ustaz kata boleh. Boleh jika kita mula dengan batu dulu. Kita guna batu dulu, baru guna air. Boleh macam tu. Tetapi jika kita guna air dulu baru guna batu, tak menjadi faedah.
Sebab apa tak menjadi faedah? Sebab apa tak ada faedah? Sebab air tu kan dia dah boleh menghilangkan dua-dua sekali. Tetapi batu boleh menghilangkan satu saja. Jika nak cara lebih afdal, kita guna batu dulu, baru guna air. Tetapi jika kita guna air terus, kita tak perlulah guna batu. Faham? Tak ada faedah lah kita guna batu. Bukan guna air. Apa awak kata ni? Usama Aris. Bukan guna air tapi masih berbau najis, bau tai. Air tak? Oh, bagaimana? Oh, soalan. Awak tanya soalan. Itu tak apa. Dia untuk solat kita sekadar menghilangkan ainun najis. Tapi kalau ada air, kita perlu hilangkan dua-duanya. Kita perlu hilangkan kedua-duanya. Faham tak? Kita kena basuh dengan cara suci lah. Apabila kita nak solat nanti, Usama, kita nak solat, kita perlu suci daripada tubuh badan kita. Tahar atau suci daripada dua hadas. Suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Faham? Saya akan tunjuklah cara istinja dengan batu. Cuma faham tak yang tu? Sempat salin tak? Sempat cantik tak? Itu yang masalah tu. Jika kita guna batu dulu, jika kita guna air dulu, lepas tu baru kita guna batu. Lepas kita guna air dulu, baru kita guna batu, tak ada faedah lah. Sebab air itu boleh dah kita guna. Sebab air itu memang dah boleh menghilangkan kedua-duanya. Tak ada faedah lah kita nak guna batu lepas tu. Itu masalah. Itu hukum dia kat situ. Faham? Nanti berdarah guna batu. Ramai yang tanya, Ustaz, macam mana tisu? Berdarah nanti guna batu. Macam mana dengan kita nak guna tisu? Ataupun daun, kayu kering. Macam mana ni semua. InsyaAllah jawapan awak akan terjawab pada soalan yang pertama lagi yang akan jawab. Semua akan terjawab macam tu. Yang tanya macam mana, insyaAllah akan terjawab. Okay, kita akan baca dulu. Saya akan terangkan dulu istinja ni apa. Sebelum masuk saya akan terangkan dulu. Istinja itu, ingat istinja ini menghilangkan najis daripada kemaluan sahaja. Faham tak? Ini penting juga, boleh catat juga. Siapa yang nak poin yang penting, ini poin yang penting juga. Istinja ini kita menghilangkan daripada kemaluan sahaja. Faham tak? Kita menghilangkan najis itu daripada kemaluan sahaja. Maksudnya jika najis itu berpindah kena kepada peha. Contoh, nak kita kencingkan. Air kencing itu kita percikan kena kepada peha. Air kencing yang kita kencing tadi, percikan dia kena kepada peha. Macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat? Kita tak bolehlah istinja dekat bahagian peha lagi. Sebab apa? Istinja ini cara nak menyucikan pada kemaluan sahaja. Jika dia berpindah, kita tak bolehlah istinja dengan batu. Kita guna air. Faham tak? Ingat betul-betul Istinja boleh. Istinja kat mana? Istinja tempat kemaluan sahaja. Jika dekat mulut, dekat kemaluan sahaja. Faham? Cara nak menyuci istinja ini dekat kemaluan sahaja. Jika dia berpindah ke tempat yang lain, kita tak boleh istinja dah. Macam saya bagi contoh tadi, kita kencing, percikan kena kepada peha kita. Macam mana nak buat? Kita tak boleh ambil batu tadi, kita istinja dekat bahagian peha. Tak boleh. Faham? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita boleh istinja, apa yang keluar daripada kemaluan sahaja. Tadi cuci kan? Tadi cuci kat kemaluan. Yang kedua, apa yang keluar pada kemaluan sahaja. Maksudnya macam mana? Jika kita muntah, kita tak boleh ambil batu istinja dekat bahagian mulut. Tak boleh. Sebab syarat istinja dekat sini hanya tempat kemaluan sahaja. Yang keluar daripada jalan belakang ataupun jalan depan. Dan tempat menyucinya juga tempat kemaluan sahaja. Faham ke tak? Faham? Faham saya akan tanya nanti. Faham? Itu najisnya masuk macam tu. Istinja ini hanya berlaku, saya ulang sekali lagi, istinja ini hanya berlaku tempat kepada kemaluan sahaja. Tempat kemaluan yang keluar pada tempat kemaluan. Itu sahaja cara kita nak cucikan dia. Jika keluar pada tempat lain, kita tak boleh istinja dengan batu. Dan cara menyucikan juga pada istinja itu, pada kemaluan itu sendiri. Tak boleh jika percikan itu berlaku kena kepada bahagian peha kita, kita dah tak boleh ambil batu untuk istinja. Ada persoalan ni. Ada, saya dah tahu, saya dah nampak ada yang persoalan tu macam mana. Ustaz, kan tak ada air. Kita dah percikan tadi kena kat bahagian peha, macam mana nak istinja pun tak boleh. Nak guna air pun tak ada. Macam mana nak solat? Kita just lat macam tu. Jika tak ada air, kita perlu cari air. Jika tempoh waktu yang singkat, tak boleh solat dah. Sebab nak solat macam mana? Kita ada najis.
Nak basuh pun air tak ada. Nak istinja pun tak boleh sebab di bahagian apa. Macam mana nak buat? Ulama kata solat li hurmatil waqt. Kita solat menghormatkan waktu itu. Faham? Kita dalam hutan. Kita istinja tiba-tiba percikan kena pada bahagian apa. Nak guna batu tak boleh. Dalam hutan pun tak ada air. Macam mana nak buat? Solat zuhur dah nak habis dah. 5 minit, 10 minit lagi nak habis. Kita lap je najis itu dan kita solat li hurmatil waqt dan kita qadha balik solat kita. Faham? Itu hukum hakam dia. Tapi lebih baik lepas tu kita cari air lah untuk kita basuh. Istinja tu sendiri maksudnya suci kat kemaluan. Ya Ustaz, kalau yang bukan kat kemaluan tu kata tak panggil istinja, saya tak tahu dari segi istilah perkataan. Ya betul. Cuma maksudnya kita tak boleh istinja dengan batu lah. Contoh kita muntah. Kita muntah dekat bahagian mulut. Kan mulut kan kita muntah. Kita tak ambil batu, kita tak istinja dekat mulut. Sebab istinja ini berlaku dekat bahagian kemaluan sahaja. Ingat keluar daripada kemaluan, tempat bersuci pun daripada kemaluan juga. Tak kisahlah dengan air ataupun dengan batu. Okey. Faham? Kita ada masa 10 minit lagi. Saya akan terangkan yang ni terakhir sebelum kita tak sempat masuk. Kubur dan dubur saja, betul. Betul. Kita tak sempat masuk, kita dah 11.20. Habis 11.30 kan? Pukul berapa habis kelas 11.30 ke pukul berapa? Oh, 11.30 Okay. Kita dah ambil masa pada pengenalan kitab lah tadi lama sikit. Tak apa, slow-slow. Yang pertama, saya akan terangkan dulu untuk jawab soalan awak semualah. Saya akan terangkan dulu masalahan tentang apa itu batu. Orang kata, Ustaz, berdarah lah nanti Ustaz. Kalau guna batu kan tajam. Okey. Ingat, ini poin penting juga. Siapa yang nak tulis, boleh tulis. Apa maksud batu kat sini? Kenapa? Tapi memang hukum dia batu. Memang dulu batu, tapi tengoklah batu yang tak boleh mendoratkan kita lah. Batu yang boleh mengesat apa semua. Tapi dia bukan batu yang tajam lah. Faham? Dia boleh mengesatkan kita. Tapi pada hukumnya dulu memang batu. Kita perasan tak kalau kita pergi tandas awam, ada dia sediakan tisu dalam tandas. Tapi itu bagi kat Malaysia. Kalau kat negara Yaman, kat negara-negara Arab yang miskin, contoh kat Yaman lah. Kat Yaman, batu, dia memang sediakan batu. Memang batu tu untuk istinja. Macam kita kat Malaysia, dalam tandas ada tisu. Dekat Yaman, kalau kat Yaman, kat perkampungan, disediakan batu. Cuma kat kita ni, kat Malaysia ni tak boleh. Itu saya nak huraikan ke awak kat sini. Macam persoalan akan datang lah. Ustaz, macam mana kita cuci dengan tisu je? Ustaz, macam mana kita sucikan dengan daun je? Macam mana kita cuci dengan kain je? Saya akan jawab soalan awak itu. Ingat apa maksud batu kat sini? Boleh catat, boleh tulis masing-masing yang nak dapat faedah. Apa maksud batu kat sini? Okay. Maksud batu kat sini, benda yang keras. Ingat 4 saja. Benda yang keras. Maksudnya dia kata istinja dengan batu. Maksudnya apa batu ni? Apa batu ni? Batu ni benda yang keras. Itu yang pertama. Yang kedua, benda yang suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, benda yang boleh menghilangkan najis. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Benda yang daripada benda-benda bukan muhtaram. Daripada benda-benda bukan daripada benda yang mulia. Maksudnya apa? Tisu macam mana Ustaz? Awak tengok tisu awak tu ada tak 4 sifat ni? Tisu awak tadi keras, maksudnya keras ini dia tak hancur. Itu maksud keras. Dia tak hancur. Apabila kena najis kita tak hancur. Okey, tisu saya kuat Ustaz. Tak hancur kena najis. Okey, dah ada syarat pertama batu. Yang kedua, suci ke tak? Suci Ustaz, tisu saya suci. Okey, tisu boleh. Suci, tisu awak tu boleh. Yang ketiga, golek. Bahasa Arab dia golek. Golek dia apa? Boleh menghilangkan najis tu. Maksudnya tisu saya ni, memang dia tak hancur. Tapi apabila saya kesat kepada kemaluan, tisu saya jadi hancur. Dia tak mampu untuk menghilangkan najis. Maka, tak boleh lah. Jika boleh, boleh. Yang keempat, bukan daripada benda yang mulia. Catat ini 4 perkara penting. Masih ada lagi, tak apa. Tak apa. Ada yang tanya lagi, macam mana Ustaz dengan tisu tu. Awak tengok 4 sifat ni. Kalau pada 4 sifat ni, awak ada 4 sifat ni, daripada golongan batu awak ni, tisu basah boleh. Puan Hamsiah, awak tengok batu awak ni apa?
Awak tengok yang tanya tisu basah, awak tengoklah. Tengok daripada 4 sifat ni ada tak? Boleh tak tisu basah awak ni buat 4 sifat ni? Kalau selagi mana tisu basah awak ni boleh buat empat perkara ni, maka dia masih boleh guna lagi untuk alat beristinja. Itu saya kata bukan batu saja. Itu kita faham dulu. Okey, saya ulang lagi. Bukan yang 4 bukan daripada benda yang mulia. Saya ulang, 4 perkara sifat batu. Sifat batu ni macam mana? Maksudnya jika ada 4 sifat ni, kita boleh beristinja dengan alat tersebut. Yang pertama, benda yang keras. Maksudnya tak hancur. Yang kedua, benda yang suci. Bukan daripada benda yang najis. Yang ketiga, galak. Bahasa Arab dia galak. Dia boleh menghilangkan najis tersebut. Benda tersebut tu dia boleh mengesatkan. Benda yang boleh mengesat. Mengesat. Bahasa Melayu dia mengesat. Boleh mengesatkan. Yang keempat, bukan daripada benda-benda yang mulia. Bukan daripada benda-benda yang mulia. Maksudnya, okey, saya akan bagi contoh. Yang pertama, benda yang keras. Persoalan awak akan jawab, macam mana Ustaz tisu? Jika tisu awak tu awak nak istinja, tapi kena air sikit, kena najis sikit, hancur. Tak boleh lah. Okey, maksudnya faham. Yang kedua, bukan daripada, benda suci. Maksudnya apa suci itu? Suci ni maksudnya, contoh ada kotoran kuda. Biasa siapa tengok najis kuda? Tahi kuda kan dia kotoran bulat macam tu kan? Tahi kuda kan? Tahi kuda tu dia macam ni. Tahi kuda dia tu bulat. Tahi bulat. Lepas tu kita ambil, kita jemur. Kita jemur kuda tu. Kita jemur tahi kuda tu. Kita pun nak guna dia. Boleh tak? Tak boleh lah. Memang dia keras. Memang dia boleh mengesatkan. Memang dia bukan daripada benda-benda yang mulia. Tapi dia najis. Faham tak? Dia kena ada 4 syarat ni. Selagi mana alat awak tu ada 4 syarat ni, awak boleh guna istinja dengan batu tadi. Faham? Awak boleh guna istinja dengan batu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, benda yang galak boleh menghilangkan. Ini najis kita, ini kemaluan kita ni kan. Kita ambil alat kita tadi, kita letak kepada kemaluan kita, tak hancur. Dan dia boleh menghilangkan. Kalau benda licin, contoh kalau benda yang licin, kita nak boleh menghilangkan, tak boleh sebab benda tu licin. Jadi tak mengesat. Itulah yang ketiga, syarat dia mengesat. Batu yang mengesat ataupun apa-apa yang mengesat. Nombor 3. Yang keempat, bukan daripada benda-benda yang mulia. Macam mana? Apa benda-benda yang mulia ni? Seperti buku-buku agama, seperti makanan, contoh roti. Roti kita, roti keras. Kita simpan roti tu ataupun kita jemur roti tu, dia dah ada semua. Dia ada keras. Dia ada boleh mengesat najis tu. Dia ada suci, roti memang suci. Tapi kita tak boleh gunakan dia. Sebab apa? Sebab dia daripada benda-benda yang mulia. Faham tak? Itulah maksud benda-benda yang mulia. Itu 4 perkara termasuk daripada benda-benda yang mulia. Faham? Faham tak ada 4 syarat ni? Jadi soalan awak kejap lagi. Awak boleh jawab sendiri je soalan. Awak boleh jawab sendiri je. Ini tak ada dalam kitab tu, saya kena bagi huraian sedikit. Tisu basah boleh lah sebab tak mudah koyak. Tengok atas keadaan tisu awak lah. Kalau dia tak koyak, selagi mana dia tak koyak, dia boleh mengesat najis, dia boleh menghilangkan najis, boleh lah, tak menjadi masalah. Selagi mana awak ada 4 sifat ni pada batu awak, pada batu kegunaan alat beristinja awak tu, masih boleh guna, tak menjadi masalah. Macam tu, faham? Okay, itu adalah sifat-sifat batu. Kita dah 11.26. Saya bacalah satu, tak apa. Saya baca satu. Ingat dengar betul-betul. Saya baca nombor 1 ni. Syarat istinja kita dah tahu. Istinja dekat mana. Kita dah tahu hukum istinja. Kita dah tahu batu tu macam mana. Okey, kita tengok nombor 1 dia kata apa. Nombor 1, hendaklah menggunakan 3 biji batu. Apa maksud 3 biji batu dekat sini? Bukan 3 biji batu. 3 kali sapuan. Maksudnya macam mana? Saya bagi contoh. 3 kali sapuan. Ini buku kita. Ataupun macam mana inilah saya bagi casing phone. Ini contoh kan. Nampak tak? Oh, ingat guna batu betul-betul. Yati, memang batu betul-betul sebenarnya. Sebenarnya memang batu betul-betul. Tapi termasuk daripada sifat-sifat batu, ada 4 sifat tu dia termasuk daripada golongan batu jugalah. Tapi ikut hukum yang sebenar memang batu. Faham tak? Ikut hukum sebenar memang batu sebenarnya. Faham tak? Jadi tengok ni, saya bagi hendaklah menggunakan 3 biji batu. Maksud dia kat sini 3 biji batu. Apa maksud 3 biji batu? 3 kali sapuan. Maksud mana 3 kali sapuan? Yang ada 3 buncu. Yang ada 3 permukaan. Maksudnya apa? Ini permukaan yang pertama, ini permukaan yang kedua, ini permukaan yang ketiga.
Ini permukaan yang ia perlu ada 3 permukaan. Maksudnya ini tengok ni, saya bagi contoh, saya bagi demo semua. Ini kemaluan kita kan. Kita istinja dengan belah buncu yang pertama, kita istinja dengan buncu yang kedua, kita istinja dengan buncu yang ketiga. Itulah maksudnya 3 kali sapuan. Tak semestinya 3 batu, walaupun 1 batu boleh. Ataupun kita nak guna 3 batu pun boleh. Yang penting masuk dia kat sini, hendaklah menggunakan 3 batu, maksudnya 3 kali sapuan. Faham tak? 3 kali sapuan, 3 permukaan. Walaupun 1 batu yang ada 3 permukaan, 1 batu 3 kali sapuan. Tapi tak boleh pada sapuan yang sama. Kita nak guna 1 batu boleh, tapi tidak boleh pada sapuan yang sama. Pada permukaan yang sama tak boleh. Faham tak? Kita ada batu tu ada 3 buncu. Barulah boleh. Tapi jika batu tu ada 1 buncu saja, 1 permukaan saja, kita tak bolehlah guna dia. Boleh nak guna. Kita guna, kita basuh, kita keringkan, kita guna, kita basuh, kita keringkan. Itu cara nak gunakan 1 batu, 1 buncu. Tapi jika nak guna 3 batu, guna satu-satu, buang batu tu. Tapi jika nak guna 1 batu, kena ada 3 permukaan. 1 permukaan kat sini, 1 kat sini, 1 kat sini. Kena sekurang-kurangnya 3 kali. Batu ke, tisu ke, tak kisahlah apa pun. Yang ada sifat batu tadilah. Ia bukan tak kira lah batu besar ke batu kecil. Dia asalkan batu itu ada permukaan. Tak boleh ada sapuan yang sama. Betul. Boleh nak ada sapuan yang sama, tapi kita kena basuh dulu, lepas tu keringkan, baru sapu balik. Ustaz, maaf Ustaz, kenapa saya rasa istinjak masih rasa tak bersih? Memanglah. Istinjak ni memang rasa macam tak bersih, tapi jika tak ada air, inilah cara alat ganti dia. Faham tak? Inilah alat ganti dia. Bukan leset tempat tular lah tu dia Ustaz. Ni orang Kelantan ni. Cahaya syahadah. Bukan buat pada permukaan yang sama lah. Dia tak buat pada permukaan yang sama. Jadi jika nak buat pada permukaan sama boleh. Saya bagi dia cakap tadi kan, boleh. Tapi dia kena basuh, dia kena keringkan, baru istinjak balik. Jadi sukarlah. Baik kita ambil permukaan yang ada banyak permukaan. Tak pernah guna batu sebab syukur air sentiasa ada, alhamdulillah. Tak apa, yang nak guna air tak jadi masalah. Jika tak ada nanti, ataupun kita masuk hutan, ataupun kita masuk pada tempat-tempat yang tak ada air, kita boleh ikut cara ni. Macam itulah maksudnya. Batu basah boleh ke kena kering? Liana Muhammad, tengok 4 sifat ni. Selagi mana ada, awak boleh guna batu. Tak kisahlah batu kering ke batu basah ke, boleh. Tapi tengok, biasa batu basah ni dia tak boleh mengesatkan. Dia tak boleh menghilangkan nanti sebab dia licin. Faham? Jika dah memenuhi sifat 4 batu, maka boleh. Betul, Nur Ashikin. Zaimah Asri, kalau batu nak basuh, baik guna air je. Betul. Betul Zaimah Asri. Betul juga dia cakap tu. Kalau nak kena 1 sapuan, nak kena basuh, nak kena guna air lagi, jadi leceh lah. Jadi kita baik guna air terus. Betul juga. Tapi itulah hukumnya. Kalau nak ikut hukum macam itulah Zahimah. Kalau memang kita nak guna 1 permukaan boleh. Memang kita istinjak, kita basuh, kita keringkan, kita istinjak lagi. Sampai 3 kali. Jangan kurang daripada 3 kali. Jangan kurang daripada 3 kali. Contoh kita istinjak 2 kali saja. Dah suci, dah hilang semua najis. Tak boleh. Kena istinjak 3 kali juga. Afdal dia kita buat bilangan witir. Maksudnya macam mana? 1, 3, 5, 7. Itu bilangan witir. Sunnah kita buat witir. Contoh kita istinjak 3 kali. Dah suci kan? Ataupun belum suci. Kita buat istinjak 3 kali, belum suci. Kita tambah istinjak pada 4 kali, tengok dah suci. Tapi disunatkan kita tambah kepada 5 kali. Sebab apa? Kita nak dapat sunat witir. Sunat kita buat ganjaran witir. Faham tak? Nombor witir. Faham tak yang tu? Tak boleh kurang daripada 3. Jika tak suci dengan 3 sapuan, tambah. Itu wajib tambah. Itu wajib tambah. Betul, Maimun Atan. Sapuan istinjak perlu 3 kali atau lebih dan dapatkan jumlah ganjil. Betul. Sunnah kita dapatkan jumlah ganjil. Jangan kurang daripada 3 sapuan. Jika tak suci daripada 3 sapuan, wajib tambah sapuan ke-4, sapuan ke-5 lah. Sampai kita suci lah. Sebab apa orang kata, tak nak belajar sangat lah, tak penting sangat. Bab istinjak ni penting. Sebab apa penting bab istinjak ni? Penting sangat bab istinjak apabila kita pergi ke hutan, atau kita pergi camping, atau kita pergi mana-mana lah tempat yang tak ada air. Kita tak boleh solat macam tu je dengan tanpa basuh. Kita tak boleh istinjak sebab dia ada cara-cara dia. Kalau itu kita tak belajar, kita tak tahulah macam mana jika najis itu berpindah. Macam mana najis itu jika terkena air. Macam mana najis itu jika mengalir. Jadi ini semua akan sebut pada isu istinjak ni. Itulah kita kena belajar. Nombor witir ada nombor gaji kau tak? Ya betul, nombor witir adalah nombor gaji. Tapi kalau kita tak nak witir pun tak apa. Contoh kita dah buat 3 kali tak suci kan. Kita tambah basuhan ke-4. Dah suci dengan basuhan ke-4.
kita tak nak tambah basuhan kelima sebab rasa malas lah. Tak apa, boleh juga. Cuma sunat sahaja. Faham? Kalau negeri Johor, dahulu memang ada belajar asas ini di kitab sekolah agama rendah. Alhamdulillah, memang penting tahu perkara. Ya, penting. Jangan ambil mudah. Kau kata, tak apa, rumah saya, tempat saya selalu ada air. Tak apa, tak mustahil lah jadi macam ni. Tak boleh macam tu. Ustaz, maaf tanya, jika ada istinja rasa tak bersih, perlu ke ganti salat? Tak, bagi sampai bersih, sabarina api. Dia buat istinja kita sampai bagi sampai bersih. Memanglah rasa macam tak bersih sebab dia tak hilangkan bau apa semua. Tapi kotoran zahir tu dah hilang. Itulah maksudnya. Ustaz, kan tadi Ustaz ada kata pasal yang kena percikan najis tu tak boleh solat kan. Tapi kalau nak dekat habis waktu, kita solat dulu. Nanti solat lain. Yang tu kena niat ke? Ya, sahaja aku solat lihormatil waqt. Sahaja aku solat menghormatkan waktu sahaja. Faham tak? Kita bukan solat niat fardu macam tu. Kita macam ni. Sahaja aku solat menghormatkan waktu zuhur sahaja. Lepas tu kita solat. Nanti kita kena qadha balik solat kita. Tak apa je kalau ada bau lagi. Ya, tak apa. Kalau tak, sebab apa? Sebab kita dah faham alat bersuci ni kalau tak ada air guna batu. Jadi kalau batu ni kita dah tahu tak boleh menghilangkan asar, tak boleh menghilangkan bau-bau, boleh juga kita solat. Tapi jika ada air kita kena guna air lah. Faham? Kalau tak ada air kita guna air lah. Kalau tak ada air ni masalahnya jika tak ada air ada batu je. Jadi kita boleh istinja. Ada bau, sah ke solat kita? Sah juga. Sebab apa? Sebab istinja ni memang alat ganti bagi air dah. Berapa rakaat Ustaz solat menghormati waktu? Tak, solat ni menghormati waktu ni sama je semacam solat zuhur. Tengoklah awak tinggal solat apa? Awak tinggal solat zuhur 4 rakaat, solat 4 rakaat. Awak tinggal solat, awak tak boleh solat maghrib 3 rakaat, buat solat maghrib 3 rakaat. Dia macam tu, solat menghormati waktu ni ikut solat apa yang kita tinggal tu. Kiranya niat Ustaz cakap tu time ada niat najis tu lagilah. So niat qadha pula. Betul. Nur Mahal Emas Liza. Kan kita percikan berlaku pada bahagian peha kan. Kita lap lah dulu. Kita lap dengan kain apa pun. Kita menghilangkan dulu najis dekat peha tu. Tapi tak terangkat. Kita dikira najis lagi. Tapi kita nak macam mana? Nak cari air tak sempat dah. Zuhur pun dah nak habis. Macam mana kita solat menghormatkan waktu sahaja. Begitulah keadaan rakyat di Gaza. Biasalah rakyat-rakyat di Gaza. Rakyat yang berperang. Inilah dia buat. Lepas ada air kena qadha balik. Tak. Jika kita solat dalam keadaan batu. Contoh kita dalam hutan. Dengar betul-betul, kita dalam hutan tak ada air. Memang tak ada air. Macam mana nak buat? Kita istinja saja. Kita istinja. Adakah perlu qadha balik solat jika kita solat dengan hasil istinja tadi? Tak perlu qadha. Sebab apa? Istinja ini alat ganti bagi air. Faham tak? Alat ganti bagi air. Jika air tak ada, kita boleh guna istinja. Dia memang dah alat ganti bagi air. Macam tu. Kalau tak ada air, nak solat pun kena tayamum lah kan? Betul. Itu kita akan belajar pada bab tayamum. Kena tayamum. Contoh, jika berlaku tak ada debu kat sana, kita dalam hutan, tak ada ataupun dekat tempat yang tak ada debu, macam mana? Sama juga kita solat li hurmatil waqt. Orang panggil solat li faqidat tuhurain. Kita solat hilang dua alat bersuci. Hilang air, hilang tayamum. Jadi kita solat li hurmatil waqt. Kita solat menghormatkan waktu sahaja. Kita dah habis masa. Itu kita perkara pertama yang kita belajar hari ini pada istinja dan alamat-alamat balik. Soalan ke atas tu, tu saya kata baik tanya soalan last lah sebab saya takut saya tak terbaca soalan. Saya akan baca sikit-sikit lah sebab kita dah habis masa. Mana soalan-soalan yang ke atas? Ustaz, saya pernah dengar ustaz lain tisu basah tak boleh sebab dia basah tak kering. Betul najis tak hilang sempurna. Macam mana ya ustaz? Tak. Dia tak isu dia. Kering tak jadi masalah sebenarnya. Sebab apa? Dalam syarat batu dia tak ada pun sebut kering. Dalam syarat batu dia tak sebut pun kering. Tapi kenapa orang mengajar ni kata kena kering? Sebab kebiasaan benda yang basah ini, benda yang basah dia jadi licin. Faham tak? Benda yang basah apabila kena dia jadi licin. Faham tak? Dia jadi licin. Benda yang basah jadi licin. Tu kebanyakan ustaz-ustaz yang mengajar dia kata benda basah tak boleh. Tapi kalau ikut sebenar dalam hukum dia kata tak ada pun dia sebut basah. Tapi kebanyakan benda yang basah ni dia akan jadi licin. Maka susahlah dia nak, orang panggil apa, dia nak mengesak najis tu. Macam tu. Ini, siapa nak tengok, siapa yang tertinggal ni boleh tengok balik. Ini klinik ni. Klinik Kajas Zahra. Dia dikongsikan maksud batu. Benda yang keras, yang bukan hancur, benda yang suci, benda yang boleh hilangkan najis, bukan daripada benda-benda yang boleh. Ini ada seorang student kita dia kongsikan cara-cara.
Ada juga Nur Mas Liza kongsikan juga. Ustaz, cara istinja hanya boleh gunakan batu saja ke? Bagaimana rakan muslim yang bekerja di negara bukan muslim yang kebanyakan tandas tak ada air tisu saja? Terjawab tak soalan awak Dayang NH? Dayang.nh. Awak tanya Ustaz, cara istinja hanya boleh gunakan batu saja. Saya dah terangkan. Saya kata apabila saya baca, insya-Allah jawapan soalan awak terjawab. Macam mana nak cari batu dalam tandas ada tisu je? Jawapan awak terjawab, Syazli Rahim. Nampak? Apabila saya baca, insya-Allah soalan awak akan terjawab. Assalamualaikum, saya baru menyertai ada kawan share link. Pertanyaan saya, ada grup nak join tak? Macam mana nak beli buku? Syaz Collection, awak boleh PM admin lah untuk beli buku. Yang tu saya tak berapa tahu sangat. Nak beli buku ataupun nak masuk kelas, boleh tanya admin lah. Nanti ada supply buku. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau darah haid berhenti, ini masalah darah haid. Lain pada topik. Darah haid nanti saya akan terangkan Puan Hamzah. Awak PM saya tak apa. Sebab kalau saya jawab soalan awak ni, tak jawab soalan orang lain. Sebab haid susah sikit. Boleh PM saya. Yang mana saya tak sempat, boleh PM saya. Saya akan jawab insya-Allah. Ya, ada dalam buku saya catat uraian penyampaian Ustaz. Bagus Anis. Bagus. Yang mana type, yang mana catat tu lebih baik. Ustaz laju yang saya catat apa Ustaz cakap. Okay. Saya akan baca slow-slow. Saya akan buat slow-slow. Anis, dalam buku untuk mun wanita ada dijelaskan. Apa? Ada dijelaskan ke? Kadang-kadang poin yang saya cakap tak ada dalam buku. Yang buku awak beli tu tak ada dalam buku. Saya cakap yang ada dalam syarah. Macam buku saya ni, buku Safinatun Najah juga. Tapi buku saya ni dia ada syarah sekali. Yang akak beli, yang abang-abang beli tu dia ada matan saja. Yang saya ni dia ada syarah terus. Tu tengok dia tebal. Dia tebal sikit. Ustaz, kalau ini dah baca ni. Anak saya sakit kanser otak. Sekarang ni dia bercakap tak boleh berjalan dan makan. Sepenuhnya bergantung pada susu bagi melalui restube. Dia nampak sihat, tapi bila suruh solat dia kata tak ingat baca Al-Fatihah. Macam mana hukum dia Ustaz? Jika pada golongan orang yang lupa, orang yang ingat ingatan, ada digugurkan juga. Tapi selagi mana dia berakal, selagi mana dia mampu ataupun dia faham cara solat, kita kena ajar dia balik lah. Faham tak? Tempoh dia lupa tu tak apalah. Faham tak? Tempoh dia lupa, macam dia accident, tiba-tiba kena koma ataupun OKU ataupun jadi benda-benda yang tak diinginkan lah berlaku pada seorang itu. Kita nak suruh solat, dia tahu dia solat, dia boleh faham. Cuma dia jadi bela sikit. Macam tu lah lebih kurang. Dia jadi bela. Kita ajar dia slow-slow balik. Sebab makin otak dia terganggu sementara. Macam tu. Ustaz, ada saya baca dalam web mufti makruh bagi berimam seorang perokok kerana dikatakan fasik. Kalau suami perokok jadi imam tu lebih afdal. Isteri solat sendiri, solat berimam. Mungkin boleh jadi, tapi segi hukum tak menjadi masalah. Sebab tadi yang bertanya hukum macam mana jika suami jadi jika perokok jadi hukum, tak apa. Jika orang berokok jadi betul mungkin jadi berlaku macam tu jika orang yang macam dia ada 10 keafdalan orang nak menjadi imam. Maksudnya kita ada 10 golongan, kita perlu letak dia ke depan dulu. Orang yang baca betul makhraj dia, orang yang suara sedap, orang yang alim, orang yang macam ni. Ada golongan 10 golongan. Ada yang tanya lagi soalan? Kita dah habis masa dah. Kat bawah ni banyak balik soalan. Ustaz, apa hukum lelaki menindik telinga jadi imam? Mau menindik telinga ni jadi imam? Ikut hukum sebenarnya dia tak membatalkan perkara itu. Macam samalah dia mungkin jadi perkara itu haram. Perkara itu makruh. Dia macam tu. Tapi segi solat dia tetap sah. Dia macam tu. Macam kita seorang orang yang fasik, seorang yang buat dosa, selalu buat dosa, kita nak jadi imam, boleh juga. Solat tu sah. Solat tetap sah. Cuma dia afdal tak afdal je sebenarnya. Segi solat tu sah. Selagi dia Muslim, selagi dia ada wuduk, selagi dia buat perkara yang tidak membatalkan solat, selagi dia ada wuduk dengan sempurna, solat dia tetap sah. Cuma afdal tu tak ada. Mungkin fadilat dia kurang. Macam tu sahaja. Ada soalan tapi bab-bab lain Ustaz, boleh juga Linda Umar. Awak boleh PM saya pun tak apa. Ustaz, kalau tinggalkan puasa yang lama wajibkan kita bayar fidyah. Kita kena kalau
King Lau sama juga soalan awak ni panjang juga. Awak boleh PM saya untuk soalan ni. Sebab dia apabila orang tinggal puasa ni dia kena qada balik sebelum sampai Ramadan. Macam dia tinggal bulan lepas. Dia tinggal puasa tahun lepas. Dia tinggal 3 hari. Sebelum nak sampai Ramadan tahun ni dia perlu qada semua dah. Maaf Ustaz nak PM macam mana? PM saya ikut Telegram. Nombor saya ada kat Telegram. Ataupun awak tengok pada grup WhatsApp. Ada nombor saya kat situ. Ya, esok guna buku yang sama lagi. Lusa baru guna buku yang lain. Hari ketiga baru kita guna buku yang lain. Zainal Asri, saya catat mana yang sempat. Ya, yang mana awak nak tanya poin-poin boleh. Saya boleh ulang balik awak cakap je kat mana. Saya pun catat apa yang Ustaz cakap. Alhamdulillah, Siti Hanisah. Mau Ustaz mohon diri. Ya, kita dah habis. Apa hukum kita sentuh najis kalau nak beristinja? Perlu lapik ke Ustaz? Kita jangan sentuh terus najis tu. Hukumnya makruh. Ada ulama kata boleh kita melihat najis. Macam pendapat ada imam. Sebab apa kita melihat najis? Kita ingatkan diri kita ni sekadar najis saja, kotor sangat diri kita. Itu pendapat Imam Malik saya rasa. Apa nombor Ustaz? Saya tengok ramai pula admin. Macam mana nak tengok nombor saya admin? Nanti admin hantarkan. Nanti dalam grup kejap lagi. Saya kat dalam grup link Telegram. Kat grup Telegram dia kata ada. Bukan dalam grup WhatsApp, saya dah letak link Telegram Ustaz. Oh, ya faham. Dekat dalam WhatsApp tu awak boleh tengok semua, student boleh tengok dekat dalam grup WhatsApp masing-masing. Admin dah letak nombor saya tu untuk terus jawab ke Telegram. Oh, terus masuk ada orang tanya ni. Soalan yang fidyah tadi. Terus ada orang tanya. Macam mana nak cakap? Okay. Itu saja untuk soalan. Yang selebihnya saya pun dah lewat 15 minit. Hari ni hari Jumaat, kita kena persiapan untuk Jumaat pula. Terima kasih yang mana dapat hadir kelas. Terima kasih yang dapat hadir, yang mana dapat luangkan masa untuk belajar ilmu agama. InsyaAllah Allah permudahkan kefahaman untuk kita. Kita dapat kefahaman. Terima kasih. Jadi semua saya nak student yang ada daripada kelas kita hari ni, yang hadir pada kelas kita hari ni, saya nak semua bacalah. Semua baca doa penutup kelas. Setiap hari saya akan buat macam ni. Apa doa dia? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih yang mana dapat hadir. Terima kasih. Yang kita jumpa pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih. Terima kasih.